Tuan-tuan dan sekalian, malam ini pentas anak muda ni secara sembang santai, saya bersama dengan panel-panel tokoh-tokoh anak muda yang masih muda dan yang pernah muda pada malam ini. Calon kita masih muda lagi sebenarnya, belum lagi di mamah usia, nampak baby face tu ada. Dan kita akan pentas kita malam ni, untuk makluman semua panel, kita akan langsung dalam dua pusingan. Kalau ada masa tambahan, pusingan ketiga. Pusingan pertama masing-masing akan soalan tentang pengalaman diri masing-masing dalam bidang masing-masing. Dan soalan yang kedua, saya akan tanya soalan yang semuanya sama. Daripada bidang tersebut, kenapa beralih ke dunia sekarang? Itu secara gambaran umumnya untuk semua panel-panel kita bersedia, insya-Allah. Baik, kita akan mulakan dengan siapa dulu? Saya rasa saya mulakan dengan panel jemputan dulu. Dr. Mazri, mereka dah pun mendengar suara semalam. Kita akan simpan suara Dr. Mazri sebab biasanya doktor dia akan tengok dulu keadaan pasien. Kalau pasien sihat, tak perlu operation. Kalau ada sakit, baru dia akan bagi pandangan untuk operation. Baik, kita akan mulakan dulu dengan saya rasa saya nak mulakan dulu dengan kita mulakan dulu dengan mendaki gunung yang tinggi. Lepas tu baru kita pergi pada YB Badrul Bahtiar. Boleh dapatkan mic Datuk Muqarrabin. Tuan-tuan sekalian, inilah dia Datuk Muqarrabin, ataupun dipanggil dengan nama gelaran yang Kobin. Betul Datuk? Betul Datuk. Assalamualaikum Datuk. Selamat datang ke Simpang Jeram. Nampak tough. Rambut pun lawa, remos tu cantik. Untuk makluman semua hadirin dan sekalian, Datuk Kobin ataupun Muqarrabin ini seorang pendaki yang saya baca berita lah, nanti mungkin ada lagi tambahan info daripada beliau. Mendaki 7 puncak tertinggi di dunia, di 7 benua di dunia. Tepukan, tuan-tuan sekalian, tepukan. Anak Malaysia yang pernah mengharumkan nama Malaysia. Satu ketika dahulu dan sekarang masih lagi membina karier beliau. Beliau berasal daripada kampung yang terpencil di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur, Kerinci Kampung Baru. Pantai Dalam, Kerinci lah kan, Pantai Dalam, dan pernah berada di tempat yang paling tinggi, di tempat yang di tengah-tengah bandar, naik ke tempat puncak lebih tinggi, Gunung Everest pernah sampai. Datuk Muqarrabin, soalan saya, dalam banyak-banyak tempat di dunia ni, sebab apa pilih gunung juga? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Terima kasih kepada YB Afnan. Ya. Calon kita insya-Allah Dr. Mazri. Kalau saya boleh cakap YB pun insya-Allah. Boleh. Dr. Mazri ya. Okey, dan tahniah juga pada YB BB7. Y3B. BB7. Oh, Y3B. Y3B tu apa dia? YB yang berhormat Badrul Bahtiar. Oh, BBB. YBBB. Oh, tu nama baru tu. Y3B. Dia tak boleh YTB. Y takut bini. Macam ada pengalaman. Tak mengaku tu. Tahniah di atas kemenangan di Dun Gurun, Kedah. Tepukan gemuruh untuk YB Badrul Bahtiar daripada bola sepak pergi ke ni. So saya pun pernah main bola sepak, hanya wakil Kuala Lumpur lah dulu, masa zaman 1999. Wow. Cuma lepas habis UiTM, masa di UiTM habis di tahun 2000 hingga 2003, saya diberi peluang oleh Allah, alhamdulillah diberikan pinjaman untuk menjadi orang yang ada kekuatan sampai ke puncak Gunung Everest, gunung tertinggi di gunung di Nepal, di dunia lah. Itu tahun bila tu Datuk? Tahun 2004. Wah, dah lama dah. Yeah. So alhamdulillah saya pilih gunung ni sebenarnya banyak cerita. Gunung ni banyak dalam Quran mencerita pasal gunung. Banyak mengajarkan saya tentang erti bahawa ni kita ni hamba Allah yang kecil. Tapi kalau nak boleh saya terus cerita? Sila, boleh teruskan. Okey, saya sebenarnya berasal daripada Kuala Lumpur, Lembah Pantai, membesar di Kuala Lumpur. Anak keempat daripada 16 orang adik-beradik. Tak boleh tanya dah dulu 16 kalau boleh. orang tu. Kalau tanya dulu masa arwah masih hidup boleh tanya bapa saya lah. Tapi dah tak ada kan, tak boleh tanya lah. 16 Berapa orang ibu tu? Dua ibu. Mak saya 12, mak satu lagi 4. So saya membesar di rumah setinggan.
Saya anak orang Setinggan, membesar di Pantai Dalam. Kalau tahu dulu rumah panjang KTM, rumah Setinggan kat sana, rumah-rumah yang memang family susah. Dan selepas di Pantai Dalam tu, tapi pada masa sama ayah saya seorang tentera, Major Besara Mokhtaruddin, pernah ke Somalia. Kalau tahu cerita Malbat sekarang ni, beliau adalah salah seorang semasa di Somalia tu ada di sana. Tapi dia bukan dalam tim yang menyelamatkan, dia signal orang resik. So dia di kawasan sana. Cuma dia bukan di tempat peperangan tu lah. Maknanya ayah anda juga seorang wira negara. Tepukkan lagi sekali tuan-tuan sekalian. Ini bukan orang yang biasa ni. Tapi kalau nak ceritakan yang paling panjang, arwah atuk saya ni kalau nak tahu, askar Melayu pertama 25 RMD, dia orang nombor 14. 1933. So memang saya anak orang tentera. Ini keluarga pejuang ya. Hebat. Hampir-hampir jadi polis jugalah. Sebab tengok kawan-kawan saya bila saya ambil diploma sains sukan, degree sains sukan, banyak pergi ke polis punya PDRM. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya sebagai seorang pendaki Everest pada tahun 2004. Habis diploma sains sukan, saya pergi naik Everest oleh kerana masa tu tahun 2004. Saya pergi Everest, masa tu arwah Cik Fauzan, pendaki Everest 97. Dia tak sampai, yang sampai dua India, Magendra Mohandas. So dia beri peluang kepada saya dengan Ahmad Ridwan sampai puncak pada 2004. So naik Everest ni bukan senang, 2 bulan. Bukannya 2 hari, 2 bulan naik dan turun. 2 bulan 2 bulan. Naik dan turun tu jumlah dia 2 bulan. 2 bulan, ya betul. Memang boleh naik dalam masa 5 hari, tapi untuk penyesuaian diri dekat Everest tu bukan senang. Negatif 30 suhu dia. So masa tu tahun 2004. Masa tu umur 22 tahun. Kemudian habis Everest, saya menjelajah berbasikal dan bermotosikal. Daripada Los Angeles saya balik Malaysia berkayuh. Saya seorang diri. Tapi ada basikal. Masa tu ayah ada, tapi masa tu ayah dekat US. Pergi Europe, saya kayuh seorang sampai ke Middle East, masuk ke Syria, Jordan, Egypt, pergi India pun kayuh. Sampai ke Australia saya tukar dengan motosikal. Sampai Australia, Jepun, South Korea, China, Vietnam, Laos dan sampai ke Malaysia pada selama 8 bulan lah menjelajah. Kerana saya ni minta maaf cakap sebagai hamba Allah, walaupun nama Muqarrabin kalau surah Al-Waqiah tu, hamba Allah yang hampir insya-Allah. Ya, insya-Allah. So masih lagi istiqamah mencari kebaikan dan menjadi hamba Allah, pemimpin anak muda yang boleh memberi manfaat pada orang lain insya-Allah. Insya-Allah. So 2007 saya berkayuh daripada Los Angeles selama 8 bulan. Sebenarnya masa dulu saya tak pernah khatam Quran. Usia saya 25 tahun. So saya tapi saya sedar kenapa kat Malaysia ni banyak kelebihan, tapi kita sendiri yang tak nak berubah. Surau banyak, masjid banyak, tahfiz banyak, tempat tahfiz banyak, tapi tak nak berubah. Tapi saya mengaji, masa sekolah semua mengaji, cuma tak khatam. Bolehlah baca Quran, cuma tak khatam. So saya sedih. Dan saya cuba singgah di seberapa banyak masjid dan surau di seluruh dunia untuk saya khatamkan Quran. So setiap hari saya baca satu ain dan alhamdulillah saya khatam dekat Vietnam. Semasa berbasikal tu singgah masjid-masjid dan khatam Al-Quran. Alhamdulillah di Vietnam. Dalam masa 8 bulan. Dalam masa 8 bulan. Pun susah, selalu orang sebulan je boleh 3 kali khatam kan. Tapi syukur pada Allah lah, Allah berikan kesempatan untuk saya berubah dan sampai hari ini pun masih lagi nakal, tapi insya-Allah akan terus berubah lah. So masuk ke situ terus saya sambung ke 7 benua, mendaki di 7 puncak tertinggi di 7 benua. So pergi ke Kilimanjaro, di benua Afrika, pergi ke gunung Australasia, Aconcagua di South America, pergi ke McKinley, North America, pergi ke Custom Pyramid di Australasia dan 7 benua lah, termasuklah sampai terakhir di Vincent Massif di Antartika. Maknanya Datuk daripada awal tu straight lah, tak balik langsung. Balik, tapi basikal tak. Tapi yang 7 benua ni saya ambil masa lebih kurang 10 tahun. Memang kalau nak boleh cerita ini, kalau mana tahu yang persepsi yang bukan-bukan, saya gunakan dana berniaga saya sendiri. Tapi Everest tu UiTM lah. Selepas tu kayu basikal saya dapat dana sikit sumbangan daripada ni. Yang lainnya 7 benua ni saya pergi daripada tahun 2010 sampai 2014 melalui dana perniagaan saya sendiri. Alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun nak dapat sponsor. Cuma masing-masing kena bawa lah apa kelebihan sponsor. Tapi Allah izinkan bagi pinjaman kewangan daripada berniaga tu, saya dapatkan pergi menjelajah melihat dunia. Dan apa salah satu ayat yang saya simpan sampai hari ini dalam surah Al-Hajj ayat 46. Ayat dia bermula dengan afalam yasiru fil ard. Tidakkah mereka mengembara di muka bumi? Saya bukan ustaz, saya baru nak start insya-Allah.
Bukankah mereka punya hati yang dengan itu mereka merasa, punya telinga mereka mendengar. Tapi bukan mata yang buta. Yang buta adalah mata hati dalam dada. So, saya menjelajah, mencari, mengenal diri. Dan cuba menjadi hamba Allah dan anak yang terbaik kepada mak ayah saya. Itu yang saya belajar masa menjelajah. Dan mendaki gunung ni sunnah. Bukan hanya memanah, mendaki pun sunnah. Nabi Musa, Nabi Muhammad. Dan saya pernah buat gunung-gunung, saya pergi menjelajah gunung-gunung para Nabi pada tahun 2012. Saya pergi Jabar Tursina, Jabar Nur, Jabar yang lain-lain. Pergi tempat yang gua Nabi Khidir kan. So saya pergi mencari kebaikan yang ada lah, insyaAllah. So alhamdulillah. Datuk, nak mendaki ni kan, mungkinlah ada yang menonton yang di sini dan dengan menonton online ni, dia berminat nak lalu jalan yang sama yang Datuk lalu ni. Apa persiapan paling utama untuk jadi seorang pendaki tadi? Physical tu satu, tapi spiritual tu sebenarnya yang paling penting. Dalam hidup ni spiritual penting sebenarnya. Walaupun kita ni taklah seberapa baik, tapi spiritual ni membuatkan kita kuat untuk mengawal mental kita supaya menjadi seorang insan yang boleh berjaya. Kalau main bola kita tak kuat mental, tapi kalau kita ada spiritual, contohnya macam Mo Salah lah. Ya. Dia boleh menjadi seorang yang berjaya, yang hebat. Dan saya rasa YB Baharu Bhatia pun macam mana boleh jadi seorang Kapten Harimau Malaya. So mungkin spiritual tu salah satu kunci kepada kejayaan dunia untuk akhirat. So mental nombor 2 dan fizikal ni sebenarnya bonus kepada kekuatan diri kita untuk kita mendaki. Spiritual tu nombor 1. Dan fizikal nombor 2 dan mental nombor 2. So daripada spiritual ni, kalau kita yakin dalam hidup kita ni kita ada Tuhan, kita yakin dalam hidup kita ni kita buat sesuatu kerana Allah dan kita boleh capai itu kerana Allah, insya-Allah kita boleh berjaya. Tak kira lah dalam politik ke, dalam sukan ke, dalam apa pun, once kalau kita utamakan Allah, apa yang jadi pada Khabib, yalah dari segi orang kata dia tak tutup ni apa semua, itu dia perubahan tu berlaku perlahan-lahan. Kalau saya pun dalam keluarga saya pun susah kita nak nasihat makcik saudara ke sesiapa saja kan. Tapi perubahan tu berlaku. Jangan kita ni terlampau ekstrim. Tak boleh, haram kan. So benda tu nasihat. Rasulullah tunjukkan akhlak. So saya pun maaf saya jadi ustaz lah. Tak ada masalah, boleh. So saya nampak spiritual tu menjadikan kita sebagai insan yang boleh memberi manfaat yang baik. Mental ya betul lah, iaitu emotional quotient, kecerdasan emosi ni membuatkan kita ni, contohnya walaupun kita seorang ustaz yang baik, tetapi kalau kita ni menegur orang dengan cara kasar, orang takkan terima Islam. So hantar jangan macam ni kan. Walaupun tahu hantar ni haram, memang orang tak ikut lah. Jom main bola sama-sama kan, lepas 10 tahun 5 bulan tiba-tiba dah pakai dah tie. So itulah perubahan perlahan-lahan. So itu yang spiritual emotional, kecerdasan emosi. So insyaAllah. Baik, terima kasih. Tepukan untuk Datuk Mukarrabin. Hebat. Tu untold story, penceritaan kisah sebenar dirinya melalui pengalaman-pengalaman yang mendaki gunung-gunung puncak tertinggi. Dan yang kami terlepas maklumat tadi, rupanya mengayuh basikal, berbasikal seorang diri 8 bulan. Hadirin hadirat sekalian. Baik, daripada puncak gunung yang tertinggi di dunia, kita nak beralih ke padang bola. YB Badrul Bakhtiar. Assalamualaikum YB, mikrofon. Waalaikumsalam. Jawab pun macam jawab tak padang bola tuan-tuan. Dia punya style tu sama, tak berubah, maintain. Baik, YB Badrul Bakhtiar, soalan yang sama juga. Sebelum ni dah terkenal, ternama sebagai seorang bintang bola sepak dan bintang yang bukan bintang biasa, bintang yang bernilai, nilai pemain yang begitu mahal, yang pernah duduk di Kedah KDFC sekian lama, berhijrah ke Sabah, balik semula ke Kedah, tapi bukan balik sebagai seorang player, balik sebagai seorang tim dalam pasukan Sanusi. Soalan dia, kenapa sebelum masuk politik ni, kenapa bola? Kenapa padang bola? Kalau tadi Datuk Mukarrabin pilih gunung, YB Badrul kenapa memilih sukan bola sepak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YB Ustaz Afnan, calon kita N13 Simpang Jeram, nombor 1, Dr. Mazri. Selamat menempuh hari berkempen. Mentang-mentang dia dah lepas dah ada ucap selamat ke orang. Yang saya hormati Datuk Mukarrabin, begitu teruja dengan sejarah beliau, yang saya tahu dia adalah anak seorang tentera
Dan di sini juga saya nak bagi tahu saya pun anak seorang tentera. Wow, tepukan. Ni semua keluarga pejuang ni, tuan-tuan ya. Hebat. InsyaAllah. Okey, saya bernama Badrul Bakhtiar, berumur 35 tahun. Mempunyai seorang isteri dan 2 cahaya mata. Jadi kita berbalik kepada soalan Ya. Tuan moderator kita. Saya berpindah dari bidang bola sepak ke politik ini adalah mungkin ini adalah sudah ketentuan ilahi dan sudah tertulis takdir saya selepas saya bermain bola sepak. Dan selama ini saya ingin memperjuangkan agama saya, bangsa dan negara. Dan yang paling saya cari selama ini adalah sebelum ini saya bermain bola sepak demi lencana di dada. Ya. Tapi sekarang ni saya nak mencari iman di dada ni. Oh. Sebab itulah saya pilih bidang politik ini. Ya. Ya, mengumumkan ketibaan Datuk Izlan Yusof. Tepukan untuk Datuk. Selamat datang, Datuk. Baik. Okey, silakan Wabi sambung. Jadi sebab itulah saya masuk dalam bidang politik ini, kerana saya nak dekatkan diri saya ni dengan rakyat, dengan anak-anak muda, untuk saya lebih rapat mendengar masalah-masalah rakyat kita ini. Ya. Sebab saya duk main bola sebelum ini, saya rasa diri saya ni macam jauh dengan rakyat. Tapi bila saya terjun dalam bidang politik ini, saya rasa macam nak dekat dah, berdamping bersama dengan rakyat ni, mendengar setiap masalah. Dan saya lihat baru-baru ni di tempat saya lah, di Gurun, bangun-bangun tidur tu, Ya. tengok handphone, tiada dah masalah. Kan? Jadi saya ambil semua masalah-masalah tu untuk saya mendekatkan diri saya dengan rakyat-rakyat, terutamanya di negeri Kedah. Ya. Doktor, dan saya harap selepas ini Dr. Mazri pun akan jadi macam itulah. InsyaAllah. Kita mendoakan supaya N13 calon nombor 1 Perikatan Nasional menang di Simpan Jeram ini. Ya. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya dapat sampaikanlah. Sebelum tu Wabi Bat, sebelum kita beralih kepada panel-panel lain, sikit soalan. Tadi Wabi Bat sebut bangun-bangun pagi tengok telefon ada masalah. Kan? Mungkin sikit kenangan yang pahit sepanjang berkempen 2 minggu tu, lepas tu jadi wakil rakyat, ada tak kenangan pahit dan kenangan manis? Simple. Contoh saya tengok 2-3 hari lepas Wabi Bat sendiri pergi potong pokok yang tumbang tengah jalan. Sebelum ni tugas dia sepak bola tengah padang, tapi baru ni dia potong pokok yang tumbang tengah jalan. Wabi Bat, apa perasaan? Okey, kalau perasaan yang pahit ni bagi saya, bila sesuatu masalah tu kita rasa macam tak dapat nak tunaikan. Jadi saya rasa macam, kalau orang Kedah panggil ralat. Ya. Kalau kat sini panggil, Ustaz panggil apa Ustaz? Mengkelan. Ah. Mengkelan Kedah juga. Ralat. Jadi bila tak dapat tunaikan ni, saya rasa macam, tak boleh ni, kita kena cuba juga bagi dapat. Nak selesaikan. Nak selesaikan lah. Dan yang kenangan manisnya adalah benda tu kita dapat selesaikan. Ya. Kalau kita dapat selesaikan dengan cepat, lagi kita rasa macam puas hati. So bagi saya seronok lah. Kita dekat diri dengan rakyat, kita dapat menyelesaikan masalah tu. Jadinya kita dapat kepuasan dalam bidang ini. Dan saya mengharapkan dan saya mendoakan, apa-apa masalah selepas ini, saya harap saya dapat menyelesaikan masalah itu, InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga dipermudahkan Allah. Tepukan untuk YB BB7. Badrul Bakhtiar, terima kasih banyak. Sangat teruja kita mendengar kisahnya, pahit dan manis. Pahit bila tak boleh selesai masalah orang, dan manisnya bila boleh selesai masalah orang. Saya rasa benda yang sama yang dikongsi oleh Yang Berbahagia Dr. Mazri.
Dr. Mazri Yahya. Saya nak panggil YB lah kot. Yang YB pun betul juga, yang bertanding. Yang bertanding. Baik, Dr. Mazri. Soalan saya simple saja. Dalam banyak-banyak pekerjaan yang senang atas dunia ni, kenapa pilih nak jadi pakar bedah, lepas tu pula membedah pembuluh darah? Benda yang paling susah. Sebab apa pilih pekerjaan yang susah tu? Silakan doktor. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya nak mulakan dengan disclaimer juga. Ya. Okey. Apa dia tu? Kita dah dengar dua anak tentera berjuang. Saya pun nak claim juga. Anak tentera juga? Bukan, saya menantu tentera. Oh, menantu. Jadi okey, saya seorang isteri dan 7 orang anak. Alhamdulillah. Okey. Kenapa saya ambil, first kali kena tahu kenapa saya ambil bidang perubatan. Okey. Pada masa tu, pada zaman saya, this is 30 years ago, tak ramai doktor perubatan Melayu Islam. 1 tahun kerajaan hanya produce around 450 medical doctors per year. Jadi sejak daripada sekolah tu, saya dah decide daripada form 4, form 5, I want to become a doctor. Itu 40 tahun dulu lebih kurang. Lebih kurang lah. Saya kira 50, semua yang atas 54 tua, bawah 54 muda. Oh. Okey. Sebab saya 54 tahun. Jadi bawah dia semua muda, we consider muda. Okey. Jadi 30 years ago kita nak cerita, this is 40 years ago lah. Pada masa tu saya dah decide untuk jadi doktor. Dan sekolah di sekolah menengah Sains Johor Keluang. Dan saya try being offered untuk pergi overseas, semua saya tolak lah. Saya nak buat medical degree di dalam negara. Dan alhamdulillah saya masuk UKM, grad pada 1994. Kemudian saya sambung sebagai houseman. Houseman ni merupakan dalam istilah perubatan lah. Kita joke-joke di kalangan houseman. Houseman ni ialah first degree hamba. First degree hamba. Hamba kelas pertama. Okey. Dalam hierarki kesihatan tu, houseman ni paling rendah lah. Dan dia sangat-sangat sibuk dan you suffer sebagai houseman. Pada masa tu 1 tahun. Dan bila you jadi houseman, pada masa tu we tak banyak. So kita kena cover the whole ward, ya. Agak payah. Tapi saya offer myself masa tu untuk pergi ke Sabah dan Sarawak, pergi Sabah atau Sarawak dan being transferred to Sarawak. Jadi ini pun ada sejarah dia lah. Tapi okey, saya pergi Sarawak sebab my intention daripada awal untuk jadi surgeon. Untuk jadi pakar bedah. So pergi Sarawak untuk menimba pengalaman sebagai pakar bedah. Sebab bila dah berada di Sarawak, you can do whatever you want. Kita akan diekspos dengan pembedahan, pelbagai bentuk pembedahan, ya. Dan selepas itu 2 tahun di Sarawak, saya join master in surgery di UKM. Dan bila saya transfer ke HKL, saya bekerja di Hospital Kuala Lumpur dalam master of surgery. Saya berada di satu disiplin yang jarang diambil oleh pakar bedah pada masa itu. Kita kata pakar bedah saluran darah di Hospital Kuala Lumpur. Because the Hospital Kuala Lumpur is the only referral center. Tu cakap Jawanya lah. Ya. Itu cakap bahasa Jawa, itu bahasa Jawa. Okey. Dan bahasa Melayunya satu-satunya pusat rujukan saluran darah di seluruh negara pada masa tu. Dan kita ada lebih kurang dalam pada masa itu saja dalam lingkungan 10 orang vascular surgeon untuk seluruh negara. Seluruh negara. Salah seorangnya Dr. Mazri. Jadi saya memang nak ambil itu sebab saya rasa saya boleh contribute dalam vascular surgery, ya. Dan okeylah, alhamdulillah, selepas 2004 dapat grad semua dan jadi pakar bedah saluran darah dan kembali ke Johor, ya. Jadi nak ceritanya ni macam YB Bak katalah, semua kerana ketentuan Allah. Betul? Jadi kita cuma berdoa kepada Allah, kita nak jadi macam ni biiznillah, dengan izin Allah. Allah yang memudahkan. Akan membuka jalan, ya. Dan dipermudahkan. Dan salah satu prinsip yang saya selalu ambil ialah kita kena mempermudahkan urusan manusia. Insya-Allah Allah akan mempermudahkan jalan kita. Masya-Allah, hebat. Maksudnya kenapa pilih pakar bedah pembuluh darah tu? Sebab itulah. Banyak lagi benda lain yang boleh bedah. Betul. Itulah pekerjaan yang mungkin dan saya rasa kalau you tanya macam pemain bola, macam mana nak jadi striker yang bagus,
dia akan kata, atau defender yang bagus, dia akan berkata sangat-sangat mudah sebab dah biasa buat begitu. Jadi kalau tanya sama ada pakar bedah saluran darah ni pekerjaan yang susah, tidak, pada saya mudah Sebab dah selalu buat. selalu buat. Begitu ya. Jadi kemudahan adalah bergantung kepada pengalaman. Itu kata kunci yang kita dapat malam ni. Tepukan. Kemudahan tu bergantung kepada pengalaman. Banyak kita buat, banyaklah Allah permudahkan. Betul. Wah, hebat, hebat. Terima kasih yang berbahagia Dr. Mazri, yang juga berkongsi kepada kita kisah yang kita jarang-jarang kita tahu sebelum ini. Karena jarang-jarang pakar bedah menjadi calon pilihan raya. Jarang-jarang berlaku. Tapi ditampilkan di Dun Simpang Jeram untuk rakyat Simpang Jeram. 9 bulan insya-Allah kita tabalkan yang berhormat masuk dalam Dewan Undangan Negeri. Baik, kita selesai. Ada watak yang mendaki gunung, ada yang berada di atas padang bola, ada yang duduk dalam bilik bedah. Kali ni yang duduk di layar skrin pula. Wah, sebiji sama macam pernah tengok dalam TV ya Datuk Izlan. Sebiji sama. Serius tuan-tuan sekalian. Macam pernah nampak. Macam pernah tengok, macam pernah nampak. Macam pernah nampak Datuk. Baik Datuk Izlan, soalan yang mudah Datuk. Dalam banyak-banyak bidang profession masing-masing kita cita-cita daripada sekolah rendah nak jadi bomber, polis macam-macam. Tapi Datuk Izlan kenapa pilih pelakon? Ya, silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis Sama. yang kita raikan bakal pengantin politik kita, Dr. Mazri. InsyaAllah kita dah sama-sama doakan semoga pada 9 hari bulan malam nanti kita akan mainkan kompang untuk meraihkan pengantin politik kita, insyaAllah. Dan yang saya hormati YP Bad kita, saya nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan tahniah atas kejayaan beliau dan selamat bertugas. Sahabat saya Datuk Mukarrabin, ini orang yang hebat ni. Saya rasa bangga dapat duduk sebelah. Jadi sebenarnya dunia lakonan ni sebagai satu bidang terjun je. Saya ada impian saya yang lain. Oh, okey. Saya kalau boleh saya nak claim jugalah. Silakan. Sebab apa? Pasal dah ada anak tentera, menantu tentera. Saya Panglima Pascal. Itu tak tahu dalam filem Pascal lah. Ya. Sebenarnya memang saya mengimpikan untuk bersama dengan pasukan. Tetapi disebabkan tidak kesampaian, masa tu adalah apply nak masuk RMC. Tapi tak lepas ke peringkat kedua. Tapi tak apalah, mungkin itu telah ditakdirkan. Yang pastinya akhirnya saya dapat juga memakai pakaian baju uniform tersebut lah. Jadi ni Pak kata orang jangan tak merasa. Jadi secara tak langsungnya apabila saya telah telah di offer untuk berada dekat dalam industri, jadi ianya memberikan mula-mula tu kita rasa ini adalah satu perkara yang kita rasa mungkin yang kita nak buat. Tetapi secara tak langsung lama kelamaan ia menjadi satu tanggungjawab sosial kepada kita untuk menyampaikan selain daripada menghiburkan penonton-penonton, tetapi untuk menyampaikan juga maklumat-maklumat yang penting. Lebih-lebih lagi kalau katalah berkaitan dengan program-program ataupun berkaitan dengan kemanusiaan dan sebagainya. Message itu. Sebab apa? Pasal sekarang ni boleh kita nampak dunia ni media sosial ni telah begitu meningkat dengan begitu ketara dan kuat sekali. Betul. Jadi tugas kami adalah untuk memastikan kita dapat menyampaikan maklumat yang baik dan juga sambil itu kita menghiburkan penonton-penonton dan sebagainya. Jadi ini satu tanggungjawab yang berat. Jadi macam kami apabila kita diberi pilihan untuk membawakan satu watak, kita akan kena pasti dulu sama ada ianya mampu untuk memberi impact yang positif ataupun yang negatif kepada masyarakat. Jadi ianya pentinglah. Walaupun sebagai seorang pelakon, tapi ada tanggungjawab sosial di dalam pekerjaan tersebut. Itu sebab Datuk memilih bidang dunia pelakon ataupun dunia lakonan ini untuk menyampaikan mesej. Saya sebenarnya suka berkawan. Saya suka, saya memang hidup dalam masyarakat untuk satu jangka masa yang sama. Sebab tu saya bersama dengan sukarelawan dengan NGO dan saya bersama dengan Angkatan Pertahanan Awam sebagai sukarelawan untuk kita melakukan CSR kita, untuk kita memberi balik kepada masyarakat. Baik Datuk, dalam berkaitan dengan bintang filem juga pelakon tadi Datuk sebut nak menyampaikan mesej. Contoh filem Bujang Lapuk arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Bila ditemu ramah semula Datuk arwah Datuk Aziz Syamsuddin, Hajiz
Dia sebut dalam tu ada skrip yang spontan, banyak yang spontan, dan mereka memang bercakap tu daripada hati, menyampaikan mesej kepada orang ramai. Dan waktu tu pelakon waktu tu tidak ada imbuhan yang mahal. Mereka benar-benar ikhlas menyampaikan mesej. Soalan Datuk, masihkah dunia lakonan kita tu wujud elemen seperti yang disebut oleh Allahyarham Tan Sri P.Ramlee? Okey, sekarang ni dia lebih scripted. Macam dulu ada skrip tetapi diberi kelonggaran. Okey. Itu yang seperti mana yang saya katakan tadi, ianya menjadi satu tanggungjawab sosial kepada pelakon-pelakon apabila kita mendapat naskah ataupun skrip. Jadi kita kena tengok apa yang boleh kita sampaikan, message yang disampaikan dalam keadaan yang subtle, maksudnya dalam keadaan yang santai, ataupun scripted. Itu yang kadang-kadang bila ada orang cakap, kenapa pelakon ni macam kayu dan sebagainya. Sebenarnya bukan pasal kayu, sebab bila dia terikat dengan skrip tersebut. Ni senior kami, bintang-bintang legenda, mereka tidak terikat dan mereka diberi kebebasan. Jadi alhamdulillah saya adalah batch yang terakhir di dalam industri yang dapat bersama dengan Allahyarham Aziz Jaafar, Uswadi Nata, dengan Pak Sudin, dengan Pak Aziz. Saya batch yang terakhir. Kerana pada masa tu saya terlibat sebagai penerbit eksekutif. Kita melancarkan, kita buat satu drama bersiri yang mana kita mengumpulkan semua pelakon-pelakon senior kita, pelakon-pelakon daripada Jalan Ampas. Macam Pak Sudin kita import daripada Singapura untuk kita Neng Yatimah sekalipun. Jadi bila kita kumpulkan mereka, saya berkesempatan untuk duduk dan bercerita, dan mereka menceritakan tentang apa yang dah berlaku pada era itu. Jadi saya kira living teller lah, yang mana saya boleh cerita apa yang dah berlaku. Sebab saya adalah batch yang terakhir. Selepas pada itu seorang pergi meninggalkan kita. Datuk, soalan akhir untuk pusingan ni untuk Datuk. Tadi Datuk sebut membawa watak sebagai apa tadi dalam Pascal tu? Panglima Pascal. Panglima Pascal. Baik. Watak yang paling tak best yang pernah Datuk lakonkan, rasa nak berlaku watak lain tapi diberi watak tu satu, dan watak yang paling best. Sila Datuk. Dia sebenarnya setiap watak tu ada kelebihan dia yang tersendiri. Okey. Jadi bagi saya tidak ada yang tak best ataupun yang best. Semua best. Ianya ada, seperti mana yang saya katakan tadi, ianya adalah tanggungjawab pelakon tersebut untuk merealisasikan watak dan amanah yang telah diberikan oleh penerbit. Sekiranya kalau kita rasa macam tak sesuai dan sebagainya, ataupun mungkin memudaratkan, tanggungjawab pada kita untuk tidak mengambil, ataupun mungkin kita ambil tapi kita improvise. Maksudnya buat penambahbaikan supaya ianya daripada tak elok boleh jadi lebih elok dan sebagainya. Patutlah lakonan Datuk Izlan Yusof ni berkesan. Tepukan Datuk Izlan Yusof. Hebat. Saya macam tak macam duduk atas pentas anak muda malam ni, Dr. Mazri. Macam tengok filem macam tengok TV malam ni. Baik, terima kasih hadirin dan sekalian. Kita dah masuk selesai pusingan yang pertama, kita nak masuk pusingan yang kedua. Kembali kepada Datuk Mukarrabin. Tadi kita dah sembang tentang peribadi masing-masing. Datuk Mukarrabin tentang kerjaya ataupun sukan lasak yang beliau telah ceburi pengalaman belasan ataupun puluhan tahun. Wabi Badrul Bakhtiar di Padang Bola, yang berhormat InsyaAllah Dr. Mazri, pengalaman beliau dalam dunia perubatan, Datuk Izlan. Kita balik semula kepada politik, sebab pentas malam ni pentas politik, Datuk. Pentas malam ni pentas politik. Datuk Mukarrabin, sebelum ni Datuk Mukarrabin adalah Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saya difahamkan Januari tahun ini Datuk telah meletakkan jawatan. Soalannya, kenapa letak jawatan dan kenapa malam ini berada di atas pentas Perikatan Nasional? Silakan Datuk. Okey, terima kasih YB. Saya pada tahun 2014 bertanding sebagai naik ketua pemuda UMNO Lembah Pantai, dan akhirnya saya menanggung kekalahan. Bukan menang 2014, tapi saya buat kerja sebab saya suka bersama masyarakat. Daripada kecil sampai besar, ayah saya suruh independen, walaupun kita susah, jangan lupa tolong orang. So lepas ayah saya meninggal, saya insyaAllah lah setiap hari paling kurang pun adalah beberapa dana yang saya ada untuk saya sumbang sampai sebagai pahala untuk mak dan ayah saya. Mak saya ada lagi lah. So 2018 saya bertanding ketua pemuda di saat UMNO tumbang. Memang saya kena caci, kena hina, kena maki
Di masa tu Pakatan Harapan dengan PBBM kuat. Ya. Di masa tu PAS dengan UMNO kalah. Dan masa tu saya jadi ketua pemuda. Saya ambil tanggungjawab sebagai ketua pemuda di Lembah Pantai dan menang, dan saya berjaya menjadi Esko Pemuda UMNO Malaysia nombor 7. Kira besarlah kalau nombor 7 daripada 20 orang yang dicari dalam satu Malaysia tu. Dan alhamdulillah saya ambil tanggungjawab tu untuk berkhidmat di bahagian Lembah Pantai. Dan dalam masa 2-3 tahun tu lah saya belajar banyak macam mana dengan berhadapan dengan NGO, dengan masyarakat, membantu rakyat-rakyat kawasan, dan turun program sebulan 3-4 program. Alhamdulillah ada rezeki, bantu dan sampailah PKP. Tapi bab Esko ni, apa rahsia dalam Esko tu saya kena rahsiakan lah, sebab benda tu dah sebagai amanah. Even kalau saya masuk dalam parti baru pun, tiba-tiba saya nak terus bercerita hal-hal dalam UMNO tu, saya rasa sudah tutup buku. Bagi saya amat kecewa pada awal Januari lepas, di mana Disember lepas saya ada buat statement, dan saya ni antara yang lantang lah dalam pemuda UMNO. Statement saya ni alhamdulillah banyak juga media yang ambil. Saya minta supaya pemilihan UMNO Presiden, timbalan Presiden dipertandingkan. Dan saya mendapat satu WhatsApp daripada yang sudah menduduki tempat pertama lah di parti saya sekarang. Kenapa saya buat statement ke sebenarnya kan? Dan jangan rosakkan masa depan politik awak dia. Itu masa bulan 12. Dan saya jawab bulan 12 baru ni? Baru lagi? Sebelum pemilihan. Dan akhirnya bulan 1, mentor saya YB-KJ dan juga Syarif Hamdan digantung dan dibuang KJ. So saya kata ini dah tak betul lah. Dan pagi itu juga saya buat kenyataan saya lepas jawatan. Saya tanya, memang data sudah sadar saya sendiri. Bukan saya tak sayang UMNO, saya sayang. Nenek moyang kita memang perjuangan dia betul. Perjuangan UMNO dulu adalah perjuangan yang paling saya sayang. Tapi bila dah jadi macam ni, dan banyak berlaku penipuan-penipuan yang telah bincangkan sebelumnya, bincang macam ni jadi macam ni, bincang macam ni jadi macam ni. So saya rasa ni dah tak betul lah ni. Kan kita dah tahu banyak kekalahan, dan saya menghormati PAS selepasnya ditubuhkan Muafakat Nasional. Saya sayang PAS, dan saya tahu rupanya banyak spin story ni. Berceritakan PAS macam ni, undi PAS masuk syurga, sebenarnya itu spin story. Rupanya bila dah ada dalam UMNO ni, dah tahu kita kena buat black op lah apa semua kan. So tak baik untuk saya menjadi seorang penfitnah, menjadi seorang spin story yang tak betul. So saya, yelah keluarga saya orang Kelantan juga. Mak ayah saya pun lahir Kelantan, walaupun arwah atuk saya orang Negeri Sembilan. Arwah nenek saya Cina Singapura. Kahwin dengan atuk saya duduk kat Mambau. Tapi kami semua duduk kat KL. So merantau lah, nomad kan. So habis je 2018 sampai 2023, saya letak jawatan pagi tu, semua media ambil story saya. Mukarrabin letak jawatan Esko dan ketua pemuda. Dan tak sampai seminggu sebelum saya hantar surat, automatically terus ketua pemuda, pemangku terus tak hantar surat pun terus. Memang maknanya dia orang tak suka saya lah. Terus kena buang terus. Okey, tak apa, saya kata okey. Tapi saya masih ahli UMNO. Masih perjuangkan dalam UMNO, dan saya cakap dengan YB, tak apalah saya follow YB-KJ. Chip, I follow you lah apapun. Lalas dia buat KS. Dan sampailah saya yang paling meletup tu bila saya tengok PRN yang ni lah 6 negeri. Saya tak nak masuk PN sebelum penamaan calon. Nanti orang kata saya nak jadi calon. Biarlah saya berkhidmat dulu. Memanglah setiap orang ada impian. Kalau saya naik gunung paling tinggi di dunia. Kalau saya kalau saya main bola, saya nak jadi Kapten Harimau Malaya. So dah ada. And itu impian seorang pemain bola. Kalau boleh main untuk Malaysia, macam mana arwah Muqtadari. Tapi meletupnya bila selepas pemilihan tak ada pertandingan, dan saya tahu apa berlaku dalam Dewan tu. Sebenarnya memang banyak berlaku ni lah untuk mengekalkan dia sebagai Presiden. Saya terus lepas penamaan calon 3 hari lepas tu, saya jumpa Datuk Seri Hamzah. Dan masa yang sama Taqiyuddin pun ada, Datuk Seri Taqiyuddin. Dan benda saya boom masa hari Selasa lah, Selasa Rabu, bila Datuk Seri Hamzah masuk dalam media. Dan saya umum saya keluar parti UMNO lah, sebab memang saya nampak tak ada perubahan. Memang bila bercakap pun tak ada nak ada perubahan. Akhirnya saya terus tu. Dan saya termasuk PN bukannya selepas PN menang besar di 6 negeri, tapi di tengah-tengah. So saya berjuang, dan akhirnya saya dipanggil lah ceramah-ceramah, termasuklah hari ini di Kelantan, di Taman Medan. Saya rasa masa ceramah di Taman Medan tu menang 30 undi tu mungkin sebab saya ceramah kot. Tepukan. Wah.
Dan saya ni memang orang yang tak pandai bercakap sebenarnya. Saya tak pandai bercakap. Saya hanya suka berkongsi motivasi dan bagi inspirasi. Dan saya ni orang sukan. Saya minat sukan. Kalau diberikan takdir akan datang, saya akan perjuangkan sukan dalam politik dan saya akan bantu atlet sukan dan saya akan buat apa saja yang terbaik untuk negara, termasuklah YB Badru Bhatiar. So akhirnya tu saya letak jawatan dan saya kekal sebagai ahli. Sebenarnya Haji Fauzi lah yang Ketua PAS Lembah Pantai. Dia nak saya bersama dengan ni PAS di Lembah Pantai. Tapi saya ada ketua-ketua cawangan PPBM yang datang hari ni bersama, ikhlas datang ada 7-8 orang bersama mantan-mantan ketemu muda saya yang masuk PN bersama saya, sanggup dah daripada 2000 jadi ketemu muda, tapi 20 tahun dalam ni dia ikut bersama saya. Masih dan bersama. Alhamdulillah dan dia orang bagi saya ruang dalam PPBM untuk buat kerja bersama dan insya-Allah lah kalau ada rezeki ke depan. So itulah saya punya dalam politik. Kalau nak cerita buruk orang ni saya tak suka. Tapi kita tahu apa yang berlaku dalam UMNO itu sendiri dan saya rasa semua dah tahu dan saya nampak kunci kejayaan Malaysia ni adalah bermula dengan muafakat nasional. Apabila ditipu, dipusing, sebagainya, dituduh PAS macam ni, dituduh pula UMNO macam ni, akhirnya kita bukan kata bercerai lah. Kan? Sebenarnya memang kalau muafakat nasional ni kekal sampai PRU15 kita akan menang 2/3. InsyaAllah. Itu sebenarnya. InsyaAllah akan berlaku satu hari nanti insyaAllah. So saya kata itulah dalam politik saya dan saya banyak orang pesan Bin jadi orang politik jangan cerita buruk orang. Sebab saya nampak apa yang berlaku dalam Pakatan Harapan sekarang. Dulu macam mana Mat Sabu cakap pasal Presiden UMNO. Dulu apa yang Datuk Sri Anwar Ibrahim cakap pasal Presiden UMNO. Dulu apa yang wanita-wanita, puteri-puteri pun dalam Pakatan Harapan cakap pasal Rara, cerita pasal Presiden UMNO. Kita akan penjarakan dia apa semua. Tapi sekarang ni akhirnya meludah ke langit dan terpaksa menyokong. Dan akhirnya semalam adalah sejarah apabila dibebas tanpa dilepas dan menjadi titik hitam kepada Pakatan Harapan dan mempermudahkan insya-Allah Perikatan Nasional untuk menang di Dom Simpan Jeram dan Parlimen Pulai. Saya cakap terus terang, walaupun susah Parlimen Pulai kata, tapi saya boleh naik Everest walaupun negara Malaysia tak mustahil Allah takdirkan Parlimen Pulai pun kita boleh menang. InsyaAllah akan diizinkan Allah. Terima kasih Datuk Mukarrabin. Pengalaman beliau dalam politik, dalam UMNO begitu lama dalam pergerakan pemuda dan hari ini memilih untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Ini satu permata untuk Perikatan Nasional. Sekali lagi tepukan Datuk Mukarrabin. Bukan senang tuan-tuan kita nak buat keputusan yang besar ini. Baik, kalau tadi Datuk Mukarrabin pengalaman dalam UMNO, kita nak beralih pula kepada YB Badru Bhatiar yang sebelum ni tak pernah ada siapa pun jangka tiba-tiba muncul YB Badru Bhatiar ni balik ke Kedah dan bertanding pula atas tiket Perikatan Nasional. Saya dipahamkan YB Bad sebelum YB Bad balik bertanding tu, saya dipahamkan ada pinangan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi. Saya dipahamkan macam tu. Dan apakah cerita pinangan itu? Dan yang kedua, kenapa YB Bad terima untuk bertanding dalam Perikatan Nasional? Silakan YB Bad. Okey, memang soalan ni saya dapat jangkakan lah. Ya. Okey, sebenarnya MB Kedah iaitu Haji Sanusi UMNO ni dia punya planning dia. Jadi dah setahun dah Ustaz. Dah setahun dah dia berbincang. Selalu saya berjumpa dengan dia, berbincang dengan dia dekat rumah dia. Planning dia untuk anak-anak muda di Kedah. Dan planning dia saya dengar memang begitu dahsyat lah tentang The Greater Kedah tu. Jadinya beliau ni banyak menumpukan dari segi dia nak kebangkitan anak-anak muda ni khususnya di Kedah ni, menyokong kepimpinan yang begitu jujur, ikhlas dan tulus dalam sesebuah negeri. Jadinya dia nak saya ni bantu dia dan dia pun akan bantu saya untuk mencari seberapa banyak anak-anak muda di Kedah, tak kira bangsa sekalipun, untuk mempertahankan perjuangan beliau ni dan membentuk misi The Greatest Kedah tu. Jadi saya pun balik
tangan sebelum tidur tu tangan dekat atas dahi ni. Duk fikir lah, betul ke ni? Boleh bawa ke kan? Masa tu di Sabah, masih di Sabah. Masa tu kat Sabah. Dekat Sabah pun kira bola tu tumpu dalam, tak tumpu sangat lah cerita dah. Separuh-separuh ya. Kan? Jadinya saya sanggup lah, saya terima cabaran beliau tu untuk masuk ke bidang ini dan mempertahankanlah Perikatan Nasional di Kedah. Dan Alhamdulillah apa yang beliau rancang tu selama sebelum ini akhirnya saya ikutlah permintaan beliau tu, dan saya rasa begitu berat tanggungjawab ini dan saya sukakan cabaran, Ustaz. Saya sukakan cabaran dan saya ambil cabaran ini sebagai kehidupan hidup saya ni lah. Sebagai, bukan lagi sebagai pemain bola sepak, tetapi sebagai ahli politik. Dan yang keduanya, kenapa saya pilih PN? Sebab saya ni ahli PAS. Takkan saya nak pilih PHBN. Oh, tepukan. Rupanya dah ahli PAS lah. Dah lama kau Pak? Masa duduk di dengan MBA tu lah. Oh, dia simpan rahsia senyap-senyap. Saya pun tak tahu. Hebat. Dan satu lagi, saya melihat Perikatan Nasional ni adalah satu gabungan yang mempertahankan, memperjuangkan bangsa Melayu dan mengeratkan keharmonian kaum-kaum lain, Ustaz. Sebab itulah saya tertarik dengan gabungan kali ini dan saya bersetujulah untuk masuk ahli PAS. Oh, hebat. Soalan tambahan sikit. Dulu menjadi bintang bola sepak ni semua orang sanjung, sokong. Ramailah fan club, semua ramai. Hari ni setelah ada isu sikit itu masa Wabi buat kempen, mula orang kata macam-macam. Adakah penyokong itu makin bertambah ataupun makin berkurang atau macam mana? Bagi saya suka ambil yang positif. Okey. Yang negatif ni saya ambil itu sebagai satu cabaran dalam hidup saya. Yang positif ni saya mempertingkatkan lagi dan memperbaiki lagi apa yang kelemahan saya selama ini. Dan saya melihat ramai yang support, ramai yang sokong, dan yang negatif tu saya melihat mungkin daripada sudut lain, daripada pihak lain, dan kita dengan ambil peduli semua itu, kita terus jalan ke hadapan, kita pandang ke hadapan dan kita jangan tengok belakang dah. Ya. Kalau kita tengok belakang, orang akan gelak kat kita. Jadi sebagai pemain bola sepak ni sebelum ni, dia sukakan cabaran, dia nak fighters. Jadi saya tekad, saya akan teruskan perjuangan ni, saya akan pandang ke hadapan. Yang negatif saya akan ambil sebagai satu cabaran, yang positif saya akan mempertingkatkan lagi lah kelemahan saya sebelum ini, dan insya-Allah ramai yang menyokong perjuangan ini. Alhamdulillah. Terima kasih YB Badrul Bakhtiar, dan juga saya umumkan ketibaan yang berbahagia Ustaz Abdullah Hussein, Pesuruhjaya PAS Negeri Johor, yang turut bersama-sama dengan pentas anak muda pada malam ni. Terima kasih berbahagia Ustaz. Saya tengok dua malam turut-turut yang berbahagia Ustaz hadir. Semalam pun mai, malam ni pun mai. Kami tengok Ustaz Abdullah Hussein ni walaupun berkupiah putih tapi nampak macam orang muda malam ni. Hebat. Hebat. Terima kasih Ustaz memberi sokongan kepada anak muda dalam pentas anak muda pada malam ini. Terima kasih. Baik, saya nak beralih kepada yang berbahagia Dr. Mazri. Dipilih menjadi calon ni risiko dia doktor, menang atau kalah. Dua tu saja. Doktor tak rasa sesuatu kah nanti? Katakanlah sebab dia boleh tentu menang ataupun kalah. Kalau menang macam mana dengan karier, tapi kalau kalah nanti adakah nanti orang akan memberi satu tanggapan yang tak baik pada doktor? Sebenarnya macam mana keputusan itu dibuat untuk menerima menjadi calon? Okey, keputusan tu sebagaimana yang mungkin tahulah, saya ni telah berada dalam PAS sejak umur 20 tahun. Ya. Wow. From 1990 saya dah jadi ahli PAS dan kemudian pada sekarang ni saya sebagai ahli jawatankuasa PAS Pusat. Betul. Jadi bila kita berada dalam ahli jawatankuasa PAS Pusat ni,
kita banyak diskusi dan keputusan yang diambil oleh pimpinan sekiranya ia merupakan arahan, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk patuh. Okey. Walaupun kita bukan bercita-cita, sebab sebagai doktor ni saya tak melihat politik sebagai satu sumber pendapatan ke tidak. Tapi politik ialah satu alat untuk saya contribute kepada masyarakat. Okey. Saya bila diumumkan ataupun dipanggil, dia ditelefon oleh SUA untuk jadi calon, saya kata Setiausaha Agong lah. Datuk Taki sama ada ini merupakan arahan ataupun ini merupakan permintaan parti. Jadi Datuk Taki kata ini merupakan arahan. Jadi kalau arahan ni saya sebagai pimpinan saya kena patuh lah. Jadi bila keputusan itu dibuat, memanglah sebagai seorang doktor di hospital swasta, ya, kita fokus dengan kerja kita. Tetapi kerja sebagai doktor ni sebenarnya tak lari dengan kerja dengan masyarakat. Okey, kita merawat pesakit. Sebagai contohlah cara doktor bekerja. Bila kita merawat pesakit, kita kena identify apa penyakit dia. Kemudian kita kena buat beberapa pemeriksaan, confirmkan diagnosis. Lepas confirm diagnosis, kita buat pilihan rawatan. Okey, itu rutin sebagai seorang doktor. Bila kita berada dengan masyarakat, begitu juga sebagai ahli politik, kita perlu melihat apakah penyakit masyarakat. Daripada penyakit masyarakat itu, kita kenal pasti apakah penyebab kepada penyakit-penyakit tersebut. Dan kita boleh bagi beberapa solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah penyakit. Impian saya sebagai ahli PAS ataupun yang terlibat dalam politik, walaupun keluarga saya dalam latar belakang UMNO, ya, tapi impian saya ialah untuk melihat negeri dan negara ini di kalangan orang-orang Islam dapat bersatu. Itu impian saya. InsyaAllah. Sejak 30 tahun yang lalu, sejak kita bermula aktif dalam PAS, ya, bagi mereka yang dah lama duduk dalam PAS ataupun dalam UMNO, pertelagahan di antara Islam sangat ketara pada ketika itu. Okey, sama ada awak lahir di Kelantan memang sering dilabel sebagai ahli PAS, walaupun bukan semua. Kalau anda lahir di Johor akan dilabelkan sebagai ahli UMNO, bukan semua. Tetapi sebab kita punya pemikiran pada masa itu dibataskan dengan stereotype thinking. Lahir di sini PAS, di sini UMNO, ya. Menyebabkan perpecahan tu sangat ketara dan saya rasa benda ni tak berapa bagus, ya, kepada pembangunan negara, dan saya rasa perlunya untuk umat Islam bersatu sehinggalah akhirnya MN terbentuk. Dan bila MN terbentuk, dia merupakan satu rahmat yang saya dengan kawan-kawan dalam ummah masa tu perjuangkan bersama. Dan pada hari ini okeylah, semua yang telah berlalu dah berlalu, ya. Tetapi sekarang option kita apa? Option kita ialah untuk menyatukan semua orang Islam di dalam negara ini dalam satu pakatan. Dan this is the only chance. Kalau saya katalah, inilah peluang yang telah terbuka kepada kita untuk bersatu. Jadi jangan sia-siakanlah peluang tersebut. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, bila saya tanya kawan-kawan di tempat kerja, okay, I want to sit for elections, to stand in as a candidate for election. So dia kata, okay, Mazri, awak cuma merawat 2-3 orang pesakit dalam satu masa. Itulah 3 orang pesakit yang anda boleh rawat. Tetapi bila menjadi ahli Dewan Undangan Negeri ataupun jadi ahli Parlimen, contohnya di Simpang Jeram ni, anda akan merawat 40,000 orang pesakit. Dan dalam 40,000 tu, lagi banyak kita bantu manusia, insya-Allah Allah akan banyak bantu kita. Jadi itu saya punya prinsipal. Dan satu lagi prinsipal saya, kenapa saya ambil chance ataupun tawaran ataupun arahan untuk bertanding ni, saya suka membaca, dan salah satu tokoh yang saya minat, kalau sesiapa di sini kenal tokoh ni lah, nama dia Profesor Necmettin Erbakan. Profesor Necmettin Erbakan ini merupakan tokoh politik Turki yang menjadi bapa kepada tokoh politik Islam di Turki pada masa ini. Tak kiralah dia daripada parti mana, kalau dia mahu message Islam tu,
Profesor Nekmatin Erbakan ialah milis gulus yang bawa pendidikan politik Islam di Turki. Dan dia bagi tahu dalam satu kenyataan dia, sekiranya orang baik tidak terlibat dalam politik, tidak mahu jadi pemimpin, maka kerusi kepimpinan itu akan diambil oleh orang-orang yang tidak baik. Jadi ini memberikan kesedaran kepada kita, kalau kita inginkan sebuah negara yang bersatu padu umat Islam, bukan maksud kita bersatu padu umat Islam kita sisihkan bangsa lain, tidak. Sebab kita percaya apabila bangsa majoriti duduk dan stabil dengan perpaduan, dia akan memberi rahmat kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu this is our belief. Ya. Jadi kita perlu pemimpin, satu perpaduan. Yang kedua, kita perlukan pemimpin yang betul-betul adil dan amanah. Tidak ada rasuah. Ini yang kita nak capai. Ya. Tapi kalau kita biarkan politik diambil alih oleh mereka yang yang kita tahu korup contohnya, dia akan merosakkan negara dan memberi signal yang tidak baik kepada generasi yang akan datang. Wallahualam. Wah, petah berbicara macam bukan doktor pakar perubatan. Tuan-tuan sekalian, inilah dia calon yang kita tampilkan untuk rakyat Dun Simpang Jeram dalam pilihan raya hari Sabtu ni 9/9. Terima kasih yang berbahagia Dr. Mazri Yahya. Untuk makluman hadirin sekalian yang berada di perkarangan bilik operasi Pemuda Perikatan Nasional dan juga yang menonton dalam talian secara live pada malam ni, turut bersama-sama kita di lokasi program ialah Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri, Ahli Dewan Undangan Negeri Manjoy dalam Parlimen Tambun. Tepukan. Dalam Parlimen Tambun, satu-satunya Dun yang dimenangi oleh PN. Inilah dia orangnya, Ustaz Hafiz Sabri, orang yang pun lemah lembut sesuai dengan Ahli Parlimen Tambun. Ya. Dan juga bersama-sama dengan kita pada malam ini Yang Berhormat Dr. Ustazah Siti Mastura, Ahli Parlimen Kepala Batai Pulau Pinang. Nasi gandak punya orang malam ni sampai. Cuma tak tahu malam ni dia bawa nasi gandak ataupun tak bawa, tapi yang pasti malam ni dia bawa suaminya sekali. Jadi saya maklum ada semua, suami ada, anak pun ada dekat tepi tu. Baby baru berusia berapa bulan? 3 bulan. Hebat. Ini wanita besi, Iron Lady yang kental. Baik, kita nak beralih pula kepada yang berbahagia Datuk Izlan Yusof. Datuk Izlan terkenal dalam dunia lakonan perfilman dan baru-baru ini PRU15 Datuk Izlan ambil satu keputusan yang agak mengejutkan semua orang, terjun dalam bidang politik, bertanding pula sebagai calon di Sabak Bernam Parlimen atas tiket Parti Pejuang. Dan malam ini tampil di atas pentas Perikatan Nasional. Datuk, kenapa swing sebegitu dahsyat daripada pentas hiburan masuk bertanding dan malam ni ada atas ni? Silakan Datuk. Sebenarnya saya dalam politik dah lama. Dah lama? Ya. Mantan KB saya Datuk Sri Hamzah Zainuddin. Wah. Itu mantan KB saya masa di Ipoh Barat. Okey. Jadi kalau Datuk Sri Hamzah Zainuddin mantan KB Ipoh Barat, jadi boleh tahulah dah berapa lama dah saya berada dekat dalam parti politik tersebut. Ya. Sebab selepas pada itu Datuk Sri Hamzah Zainuddin dia ke Larut. Jadi kami diarahkan untuk membantu Ipoh Barat. Jadi saya bendahari cawangan Jalan Sultan Yusof pada masa itu, sehinggalah sampai ke satu titik yang saya rasa saya nampak perjuangan tu dah agak tersasar. Jadi saya mengambil keputusan untuk tidak bersama lagi dengan parti tersebut. Tapi saya tidaklah impact seteruk seperti Datuk Korobin. Sebab dia exco muda Malaysia. Saya cuma di bahagian saja. Jadi impact tu taklah sehebat dia. Jadi apabila saya bersama dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama dengan pejuang. Jadi saya sebenarnya memang tidak berhasrat untuk tanding, sebab bila saya diangkat sebagai Ketua Penerangan Negeri Wilayah, tugas saya adalah untuk membantu parti. Tetapi seperti mana apa yang Dr. Mazri kata tadi, tiba-tiba bila kita dah buat kerja, dapat arahan daripada pimpinan tertinggi yang mahukan untuk saya mengambil satu seat. Tadi pada masa tu saya di wilayah, saya kata di wilayah dah full. Jadi saya pun tak berhasrat. Jadi mereka kata, you anak Selangor, you pergi ke Selangor katanya. Jadi ada 3 pilihan pada masa tu, Ulu Langat, Kuala Langat dengan Sabak Bernam. Saya tidak bagi kata putus, saya cuma kata
Ulu Langat tu biasalah pergi balik. Kami Hanya sekadar itu saja. Kami kat sini susah sikit nak dengar nama Ulu Langat ni pasal terbayang muka Parlimen dia tu. Tahu. Kalau tak saya belaga dengan dia. Itulah. Okay. Jadi sehinggalah ke hari pengumuman nama. Jadi pimpinan tertinggi tarik saya ke tepi. Ya. Katanya dia orang panggil saya Tok Lan lah. Tok Lan, kami nak nego. Saya kata nego apa? Sebab patut kat ni Datuk apa ke nama dia, Datuk Mok dia nakkan ulangan. Dia kata tak apalah, saya pun tak cakap saya nak. Saya nak bantu parti sebab kebetulan promosi negeri akan bertanding, jadi saya ketua perangan negeri wajib untuk membantu bos saya pada masa itu. Tetapi katanya tak boleh sebab pimpinan kita dia kata dalam 5 nama yang ada you number 1. So nak tak nak, kalau you nombor 4, nombor 5 kita boleh drop you. Jadi saya cakap nak pergi mana? Dia cakap okey pergi Sabak Bernam. Itu yang muncul Sabak Bernam. Saya kata tak apa, nanti kita bincang kemudian. Tetapi bila tone sampai, lepas tu tak sampai 30 minit terus nama saya diumum untuk jadi calon Sabak. Jadi kita macam takkan saya kat bawah kata tak nak macam tu. Jadi nak tak nak kena naik ambil watikah yang bukan nama saya. Memang sebab yang tu kira last minute. Okey. Jadi apabila saya terima arahan tersebut, tapi ada yang dah terguris. Jadi ada yang dah terguris. Jadi yang mana apabila saya ke Sabak, saya berani katalah yang saya telah disabotaj oleh orang saya sendiri dekat sana. Jadi memang dah nampak dah memang tak boleh pergi. Tetapi atas rasa tanggungjawab dan sebagainya, kita habiskan je. Kebetulan nasib baiklah saya ni Izlan Yusof. Jadi orang Sabak bagilah juga saya muka. Jadi tak perlulah nak memperkenalkan diri dan sebagainya. Saya teruskan tanggungjawab tersebut. Apabila selesai, saya antara orang yang pertama minta untuk diadakan postmortem. Kerana bila kita turun ke lapangan, kita berjumpa dengan masyarakat, kita nampak banyak permasalahan-permasalahan yang kita rasa apa wakil rakyat sebelum ni buat. Sebab kita sepatutnya tahu apabila kita diangkat oleh rakyat, diberi amanah oleh rakyat adalah untuk membantu rakyat itu kembali. Wakil rakyat tugas dia adalah untuk membantu rakyat, bukannya apabila masa kempen kita jadi pengemis, bila kita dah menang kita rasa kita ni raja, maharaja dan kita lupa tentang tanggungjawab kita. Tetapi perkara tersebut tak berlaku kerana berlakunya pergolakan dalaman pada masa itu, yang mana membuatkan Tun Dr. Mahathir keluar dari berjuang bersama dengan 12 kita panggil MKT lah kalau dalam UMNO, dan saya sendiri pun keluar. Apabila saya keluar, jadi tidak lama kemudian mentor politik saya Tan Sri Anwar Musa telah dipecat daripada UMNO. Jadi Batu dan juga kawan-kawan saya, sebab kita lama dekat dalam parti, jadi kita kenal Datuk Ali Masadik, semua kita kenal. Jadi apabila berlakunya pergolakan di dalam UMNO dan sebagainya, Tan Sri Anwar Musa dengan cepatnya dia mengambil Muafakat Nasional yang asalnya itu untuk diangkat sebagai NGO. Dan saya bersama dengan Tan Sri Anwar Musa. Dan apabila Tan Sri Anwar Musa mengetuai Muafakat Nasional sebagai NGO dan sebagainya, kita nampak kita boleh menggunakan Muafakat Nasional ni untuk menyatu padukan balik orang-orang Melayu supaya tidak lagi berpecah-pecah. Sebab kita pada masa itu kita dapat lihat orang Melayu berpecah-pecah dalam keadaan yang jadi macam serpihan. Sebagai contoh, kita orang majoriti di dalam negara, tetapi kita telah diperintah oleh golongan minoriti. Jadi kenapa kita yang platform yang besar ni terpaksa duduk di atas, yang mana di bawah tu minoriti yang menanggung kita. Jadi itu adalah satu perkara yang saya rasa tidak sepatutnya berlaku. Tapi ianya telah berlaku sebabkan berlakunya perpecahan tersebut. Jadi apabila Tan Sri Anwar Musa menyatakan impian beliau, iaitu impian beliau adalah untuk menyatukan UMNO, PAS dan juga Bersatu, untuk dijadikan satu kelompok di pimpinan dan orang-orang Melayu di bawah satu payung yang besar. Ianya memberikan satu impact yang positif pada saya. Dan bagi saya dalam politik, kita mesti berpegang pada prinsip. Dan apa yang kita kata itu kita wajib untuk kotakan. Apabila kita tak kotakan kata-kata kita,
kita akan jatuh sebagai manusia yang macam mana? Munafik, hipokrit dan sebagainya. Jadi ini adalah prinsip memang saya pegang daripada dulu. Sekiranya kalau katalah kita nak kehadapan dalam dunia politik dan sebagainya, untuk kita memulangkan kembali kepercayaan kepada masyarakat dan sebagainya, kita perlu ada prinsip. Jadi apa yang kita lihat sekarang ni yang berlaku adalah prinsip itu telah diperkotak-katikkan dan telah dipermainkan sebegitu saja. Jadi apabila seseorang pemimpin tersebut bila hilang prinsip dan juga pegangan dan rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dan juga negara dan juga negeri, ianya akan memberikan satu impak yang sangat negatif kepada pembangunan negara. Yang mana kita lihat sekarang dari segi ekonomi kita, mata wang kita pun tidak begitu bagus. Kawan-kawan saya ramai di bursa saham Kuala Lumpur yang mana golongan-golongan Cina sendiri pun telah mendapat impak yang sangat negatif. Dan mereka mengeluh. Kerana apa? Kerana tidak adanya blueprint. Sepatutnya macam saya, kita berpeluang duduk di dalam kementerian dan juga agensi kerajaan. 100 hari yang pertama tu amat-amat penting untuk kita membawa ataupun hala tuju kita apa yang perlu kita buat untuk masyarakat, negeri dan juga negara. Apabila kita gagal dalam 100 hari yang pertama tu, maksudnya ianya akan berlangsungan dan seperti mana apa yang kita lihat sekarang ni dah hampir 10 bulan, kita tak nampak impak terhadap ekonomi dan sebagainya. Jadi ianya memberikan satu implikasi yang sangat-sangat tidak bagus. Jadi itu telah memberikan saya satu rasa dan juga tanggungjawab yang mana kita perlu untuk memikul tanggungjawab tersebut untuk bersama-sama dalam satu pasukan untuk mengembalikan balik kegemilangan Malaysia yang pernah kita kecapi sebelum ni. Kata macam manalah Tun Dr. Mahathir orang kata caci hina dan sebagainya, tetapi kita pernah mengecapi kehidupan yang makmur dari segi ekonomi dan sebagainya. Itu kita tak boleh deny. Memang telah ada dalam sejarah. Jadi berpandukan dengan prinsip kepimpinan tersebut, sebab itulah saya mengambil keputusan untuk saya bersama-sama dengan Tan Sri Anwar Musa, yang mana kami sebelum kempen bermula, kita dah start 1 bulan sebelum. Jadi saya dah bersama dengan Tan Sri Anwar Musa. Kita ni sebagai manusia kita kena rasional, kita tak boleh emosional. Bagi saya sekiranya pemimpin itu betul, kalau tak betul, kita cakap tak betul. Apabila saya bersama dengan Tan Sri Anwar Musa, saya lihat beliau begitu konsisten dalam ceramah-ceramah beliau, dan sampai ke hari ini tidak ada seorang pun yang boleh deny ataupun boleh patahkan balik apa juga yang telah disampaikan. Hujah-hujahnya. Jadi maksudnya kita tahu hujah-hujah itu adalah hujah-hujah yang nyata, logik dan juga fakta yang memang tidak boleh dipertikaikan lagi. Kita sebagai macam saya, contoh saya kena berfikiran rasional apabila saya nampak perkara tersebut. Jadi saya bagi sokongan penuh. Apabila Tan Sri menyatakan yang beliau mahu bersama dengan PAS, saya kata saya akan bersama dengan PAS. Dan alhamdulillah saya pun dah bersama dengan PAS sekarang ni, dan ianya menjadi tanggungjawab kepada saya untuk bersama-sama dengan keluarga PAS saya dan juga bersama dengan Persatu dan dengan gerakan juga yang lain-lain yang menyokong Perikatan Nasional untuk kita turun padang untuk bersama-sama. Jadi jadi kita sebelum kempen 1 bulan kita dah start jalan dah. Sampailah alhamdulillah sampai ke hari kempen yang terakhir itu kita dah 3 round pusing semua negeri yang ada. Jadi apabila saya bersama dengan Tan Sri Anwar dan saya berjumpa dengan pengundi-pengundi kat luar, apa yang saya nampak, yang saya dapat lihat, kita lihat peratusan yang paling tinggi PRN pada yang baru-baru lepas ni paling tinggi adalah 70%. Ya. Tetapi bagaimana Perikatan Nasional mampu untuk menang banyak kerusi dengan kadar majoriti yang begitu besar sekali. Apa yang saya lihat, pengundi-pengundi muda telah beralih kepada Perikatan Nasional. Betul. Ini adalah analisa yang kami telah lihat, yang mana pengundi-pengundi muda ni dan juga atas pagar ni, mereka ni memerhati dan melihat sekiranya pemimpin-pemimpin yang ada tidak melakukan tugas yang sepatutnya ataupun tidak mengotakan janji-janji dan sebagainya, mereka akan swing. Dan itu juga yang berlaku. Peratusan rendah tetapi majoriti yang kita dapat adalah majoriti yang tinggi dan juga banyak kursi yang kita dapat. Sebagai contoh, kita lihat lebih daripada 20 kursi kita dapat di Selangor, sedangkan Selangor adalah kubu kuat kepada pihak sebelah sana.
Dan juga kita lihat di Pening pun dah bocor. Di Negeri Sembilan pun dah mula bocor. Jadi kita tengok trend pengundi-pengundi sekarang ni, dia memberi undi kepada Perikatan Nasional. Dan saya yakin insya-Allah apabila kita nampak calon kita Dr. Mazri ni orang yang dah biasa berurusan dengan masyarakat dan orang yang paling layak untuk menjadi wakil rakyat kepada kawasan ini, dan yang mana kerja Dr. Mazri akan jadi double. Selepas pada ini. Sebelum ni dah memang serve masyarakat. Kali ini akan serve masyarakat dengan lebih efektif lagi dengan kemahiran yang ada dan juga dengan pengalaman yang ada. InsyaAllah saya yakin Dr. Mazri boleh menjadi seorang wakil rakyat yang baik. InsyaAllah. Itu dia jawapan. Saya tanya soalan sikit saja dekat Datuk Lan, tapi Datuk Lan jawab macam baca skrip. Tapi itu bukan skrip, itu daripada tulus ikhlas hati dia. Hebat. Tuan-tuan sekalian, kita dah selesai pusingan yang kedua, masing-masing dah bercerita kenapa mereka berada di atas pentas bersama dengan Perikatan Nasional. Ada yang telah pun menyertai PAS, ada yang Datuk Mukarrabin memilih bersama dengan Bersatu. Tidak ada masalah, kita di bawah satu bumbung yang sama. Dan Datuk Izlan ada ada satu lagi. Ada satu lagi program kita boleh bagi laluan kepada Datuk Izlan. Terima kasih banyak. Ada kata-kata akhir sebelum Datuk Izlan beredar, silakan. Mike. Bang, okay. Ada. Okey. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Jadi saya cuma mengharapkan agar pengundi-pengundi tolong keluar and undi, walaupun undi adalah rahsia, tetapi saya yakin kita adalah insan ataupun manusia yang telah dianugerahkan akal dan fikiran supaya kita boleh berfikir secara rasional apa yang terbaik untuk diri kita. Jadi saya harap semua tolong keluar mengundi, walaupun saya tidak mahu bercakap tentang untuk undi siapa, tapi saya yakin pengundi-pengundi di kawasan ini tahu siapa yang paling layak untuk diangkat sebagai wakil rakyat kepada anda semua. Seperti mana apa yang kami yakin di atas pentas ini dan juga pimpinan-pimpinan yang ada. Jadi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat mengundi, dan insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang lain. InsyaAllah. Terima kasih banyak mewakili pentas anak muda malam ini. Terima kasih Datuk Izlan Yusof yang sudi hadir bersama-sama kita memberikan sokongan. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tuan-tuan sekalian, kita berada di pusingan yang akhir. Sambil-sambil kita meraihkan perpisahan kita sementara dengan Datuk Izlan, pusingan ketiga ini kita akan mengikuti daripada panel-panel kita ini pesanan-pesanan mereka untuk para pengundi. Kita nak mulakan dulu dengan calon kita sebab beliau ada satu program lain yang beliau perlu beredar. Dr. Mazri, penerimaan masyarakat terhadap Dr. Mazri sepanjang tempoh kempen dan apa pesanan kepada pengundi? Sekian, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang 8 hari, 7-8 hari proses berkempen, apa yang saya dapat lihat di lapangan, penerimaan masyarakat tu adalah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni. Alhamdulillah. Dan saya dapat lihat ianya bukan sangat gelombang hijau seperti mana yang dikatakan oleh Pakatan Harapan, tetapi ianya adalah gelombang rakyat. Saya dapat lihat di kalangan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di dalam UMNO, mereka sebenarnya akan memberikan kerjasama dan memberi undi kepada kita bukan kerana mereka suka PAS ataupun Bersatu, tapi mereka percaya masalah yang berlaku di kepimpinan UMNO. Jadi ini merupakan gelombang rakyat dan saya melihat ianya bukan sekadar di kalangan orang Islam, dan malah semalam apabila pertuduhan kepada Zahid Hamidi ditarik tetapi tidak dilepas atau tidak dibebaskan itu memberikan satu apa yang kita kata Black Monday, hari Isnin yang gelap kepada proses perjalanan undang-undang dalam negara, kepada proses integriti yang diperjuangkan selama 25 tahun itu. Jadi apa yang diperjuangkan oleh DAP dan PKR selama 25 tahun dalam usaha menjatuhkan UMNO sebelum ini, mereka lah mengatakan mereka juara, tapi semua tu hipokrit politik. Jadi hasil daripada apa yang berlaku semalam pada hari ini di seluruh akhbar-akhbar di seluruh dunia, bukan sahaja di Malaysia, membincangkan perkara tersebut. Dia memberikan gambaran dan signal yang salah kepada
bukan sekadar penduduk pengundi di Simpang Jeram atau Pulai, tetapi memberi signal yang salah kepada generasi muda kita di hadapan dan juga di seluruh dunia terhadap Malaysia. Dan kita percaya ianya akan memberikan impak yang tidak bagus ataupun negatif kepada Pakatan Harapan. Justru saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menjadi pengundi di Simpang Jeram untuk keluar mengundi seberapa ramai yang boleh pada 9 hari bulan September 2023 untuk menunjuk rasa kepada kepimpinan PHBN bahawa direction yang mereka bawa adalah direction yang salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih yang berbahagia Dr. Mazri Yahya atas ucapan dan penggulungan yang telah pun diberikan. Terima kasih. Semoga beliau berjaya untuk menempuh 9 hari bulan 9 nanti sebagai calon dan insyaAllah akan menggelar yang berhormat pada 9 bulan 9 nanti. Terima kasih banyak. Kita doakan dipermudahkan dan diberi kesabaran dan ketabahan. Baik hadirin dan sekalian, sebelum saya nak beralih kepada Datuk Mukarrabin dan Yang Berhormat Badrul Bakhtiar, kita sebenarnya malam ini permit kita ni ada lagi satu nama yang boleh berucap tapi dia belum lagi mendengar, kita belum lagi mendengar suara dia. Kita nak mendengar suara dia sedikit. Sambil-sambil kita menantikan seorang tokoh dakwah yang hebat yang saya difahamkan akan tiba pada bila-bila masa. Dia akan mengikuti program kita malam ni. Jadi kita tak maulah nanti kita dia sampai program dah habis, dia nak sampai di ujung-ujung program. Tokoh itu sangat hebat. Saya bagi hint dulu, janggut dia panjang. Saya bagi hint dulu. Sekali dia akan sampai insya-Allah. Tapi sebelum itu saya nak jemput Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri tampil atas pentas malam ni untuk turut berkongsi cetusan rasa daya dia. Silakan Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri. Nama dalam permit polis tapi dia tak berucap lagi. Malam ni kita berjemput dia berucap. Ini juga tokoh anak muda hebat, handsome. Patut menang di Parlimen Tambun ni. Ada rahsia dia. Nanti kita akan tanya dia, ada rahsia dia. Baik, saya nak boleh pada yang berbahagia Datuk Mukarrabin. 9 bulan 9 pengundi akan mengundi. Ada pengundi yang mungkin mempunyai tanggapan dalam kepala dia. Kalau kita keluar mengundi pun menang Simpang Jeram ni pun tak boleh ubah kerajaan negeri Johor. Ya, kami sokong PN tapi tak boleh ubah kerajaan. Tapi kenapa sebenarnya mereka kena mengundi juga, keluar mengundi, dan kenapa kena mengundi juga Perikatan Nasional untuk Dewan Undangan Negeri Johor? Silakan Datuk. Okay, terima kasih YB. Satu yang saya boleh cakap lah untuk pengundi-pengundi di Simpang Jeram dan juga Pulai, kenapa Perikatan Nasional harus menang untuk PRK kali ini. Satu, memberi isyarat jelas kepada Malaysia, terutamanya Pakatan Harapan dan BN, bahawa People Wave dah bermula semenjak PRN yang 6 negeri lepas. Dan PRK ni menjadi satu titik tolak kepada wave yang lebih besar. Bukan kita nak jatuhkan kerajaan sebenarnya pun, tetapi kita tetap akan menyokong YB On sebagai Menteri Besar Johor, tetapi menunjukkan bahawa kekuatan orang Melayu di Johor ini yang tidak akan terpedaya dengan gelombang yang dikatakan gelombang hijau, gelombang negatif yang merosakkan perpaduan kaum di Malaysia. So orang Simpang Jeram dan juga Pulai harus berikan isyarat penting untuk PN menang di dua kawasan ini supaya kerajaan harus menunaikan janji. Dan saya sangat sedih lah 2-3 hari lepas seorang pakar komunikasi UMNO sendiri yang memperbodohkan 4.2 juta pengundi. Dia bodohkan kita semua kerana mengundi Perikatan Nasional. Dan dia kata lagi bodoh dan dia bangangkan semua orang 4.2 juta dan bertambah. Sebenarnya tu satu isyarat yang sangat tidak baik kepada parti lama saya. Kenapa orang sedemikian dijadikan pengarah komunikasi untuk parti tersebut. Tapi itu bonus untuk kita. Dan rakyat tahu menilai mana yang terbaik. Dan yang kedua, bila saya nampak ekonomi tak meningkat naik, US dollar tetap di atas 4.5, memang sesuatu yang perkara yang sangat membimbangkan kita dalam segi ekonomi. Dan kebobrokan menormalisasi rasuah tu dah menjadi biasa, di mana
Tadi pun YB Syed Saddiq ada keluarkan video yang sangat marah dengan apa yang berlaku semalam Black Monday, yang menyebabkan Latifah Koya pun bersuara kenapa Pakatan Harapan yang memperjuangkan reformasi selama 25 tahun untuk menjatuhkan UMNO dan juga pemimpin-pemimpin UMNO, tetapi kini terpaksa mendokong mereka, terpaksa melengkapkan mereka untuk melindungi mereka pula untuk terus kekal sebagai kerana nak kekal sebagai kerajaan. Itu satu prinsip yang sangat-sangat buruk yang saya lihat. Saya dulu masuk UMNO di saat UMNO tumbang jadi pembangkang, dan saya keluar UMNO di saat UMNO menjadi kerajaan. So tak ada isu kata saya keluar UMNO sebab UMNO dah lemah. Saya masuk UMNO sebelum UMNO kalah PRN lepas. So saya masuk PN sebab masa UMNO masih kuat. Dan saya nampak apabila saya menegur dalam media pun masih tidak menjadi sesuatu ingatan untuk mereka, dan makin teruk lagi mereka mengatakan, dan mereka mengatakan bahawa PAS ni memilih itu ini dan sebagainya, membuatkan saya kata menyampah. Saya tahu orang PAS ni orang Islam, orang Melayu. Tak ada yang buruk pun sebenarnya. Kadang-kadang individu tu menyampaikan macam ni tapi dispinkan ayat menyebabkan orang tak suka PAS. Padahal PAS ni tak ada masalah pun. Memang saya daripada zaman UMNO pun tak ada cerita pasal buruk pasal PAS. Tapi saya tahu itulah black op yang dilakukan untuk merosakkan reputasi seseorang dan sebagainya. Dan mereka nak samakan dengan apa yang terjadi dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa ni sama. Kenapa Muhyiddin boleh lepas, yang ni pula tak boleh lepas. Itu keadilan. Sebenarnya berbeza. Kalau dibacakan daripada awal, 2 tahun lepas, tahun 2020, dah ada prima facie dan sebagainya yang memang menyebabkan ada kes dan perlu membela diri. Tan Sri Muhyiddin dapat terus lepas kerana tak ada bukti-bukti yang dikumpulkan. So itu berbeza. Sepatutnya dulu dilepaskan Datuk Seri Najib. Tapi akhirnya yang dijanjikan untuk dilepaskan tak lepas, tapi yang menjanjikan pula lepas. So tak apalah, itu biarlah, kita menghormati undang-undang dan mahkamah. Dan yang saya paling mendoakanlah supaya orang Simpang Regam, Simpang Jeram, Simpang Jeram. Saya teringat YB Mazli kena marah. Dan janji-janji diorang daripada awal hari ini kita menang, dan kami dulu menyanyikan lagu bukan hoi hoi ahoi, kami dinyanyikan hoi hoi ahoi. Kami menyanyi lagu cukuplah sekali. Memang tiap PRK, PRN, sebab saya Skor Pemuda Malaysia ni memang kena pergi semua negeri buat PRK, membantu jentera-jentera, nyanyi cukuplah sekali, ditipu. Akhirnya yang ditipu, yang hoi hoi jadi kawan baik dan jadi cikgu dan anak murid. So saya rasa macam aku ni berjuang untuk apa dalam parti ni kan? Orang suruh kata saya ada prinsip. So saya ada prinsip. That's why saya keluar. Dalam keadaan saya ada jawatan tinggi dalam Esko Pemuda UMNO Malaysia dan juga Ketua Pemuda Lembah Pantai. Saya bersama Perikatan Nasional dalam keadaan kita pembangkang sekarang. Jadi saya minta lah pada pengundi di Simpang Jeram dan juga pengundi di Pulai, kemenangan PN penting adalah kemenangan untuk rakyat, bukan untuk Parti Perikatan Nasional. Bukan untuk Parti Perikatan. Rakyat yang harus bersuara untuk PH menunaikan segala janji-janji PRU lepas, dan juga tata ke laut mereka yang dah hampir ke dasar laut, yang merosakkan semuanya. Janji macam mana. Dan saya tahu, saya dengan YB Fahmi Fazil di Lembah Pantai, saya tahulah macam mana dia mengeluarkan banyak isu-isu besar, LCS dan sebagainya. Akhirnya hari ini dia terpaksa duduk di sebelah dia punya anak murid pada guru dia, dan terpaksa duduk diam dan spin dan macam-macam lagi. So saya kata, saya minta sangat kepada Simpang Regam, Simpang Jeram sekali lagi, jangan, insya-Allah maaf, supaya turun pada, yang paling penting adalah turun pada 9 bulan. Kalau boleh seramai-ramainya, kalau boleh pengundi Melayu lebih 80%, dan kita minta juga daripada bangsa lain. Jangan takut dengan PN ni, jangan takut dengan ni. Kita ada gerakan, kita ada. Dan saya yakin kawan-kawan MCA daripada BN pun tak nak mengundi Pakatan Harapan sebenarnya. So kita minta lah at least 10 ke 15% bangsa lain mengundi Pakatan Nasional, untuk kita tunjukkan kepada Perdana Menteri, anda telah merosakkan reformasi yang telah anda bina selama 25 tahun. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Datuk Muqarrabin. Terima kasih, tepukan. Maknanya undi 9 hari bulan nanti sebagai isyarat anda tidak bersetuju dengan apa yang berlaku dalam politik hari ini, khususnya daripada Parti UMNO dan juga Perikatan Pakatan Harapan dan
Gabungan Barisan Nasional. Itulah mesej yang disampaikan oleh Datuk Mukarrabin. Terima kasih. Saya nak beralih kepada YB Badrul Bakhtiar. Sebelum saya nak beralih pada YB Badrul, saya tengok daripada tadi tuan-tuan semua nampak macam ada benda yang tak puas hati. Tak puas hati sebab tuan-tuan tak dapat nak sumbang derma malam ni. Saya nampak muka-muka tu, saya ada nampak. Daripada atas ni kita nampak muka tak puas hati, ada yang dah masuk tangan dalam beg nak ambil duit, nak ambil gelang emas, nak ambil cincin rantai, macam-macam. Jadi tanpa menghampakan perasaan tuan-tuan, kita lancarkan kutipan petugas-petugas. Pergilah ke seluruh pelusuk bumi Simpang Jeram ini untuk dapatkan sumbangan ikhlas daripada para penonton yang hadir, termasuk yang duduk dekat dalam restoran. Dalam restoran tu mereka tu duit banyak tu, mereka duduk makan macam-macam, simpan itu. Mereka nak menyumbang kepada perjuangan. InsyaAllah silakan teruskan untuk mendapatkan kutipan sebanyak mungkin. Petugas-petugas kita silakan. Mana petugas? Petugas kita di mana? Saya diminta melancarkan. Petugas kita dah standby. Dah tak sabar-sabar. Pengunjung-pengunjung kita nak menyampaikan, memberikan sumbangan. Mana petugas kita? Petugas bermula daripada depan ke belakang. Dia mula dari belakang dulu. Kalau tak cukup, nampak Ustaz Naufal nak buka songkok, nampak tu, nak tadah untuk kutip. Saya rasa hadirin semua boleh bersetuju. Silakan Ustaz Naufal, songkok, silakan songkok. Biasanya kopiah tak boleh simpan banyak duit, songkok boleh simpan, insya-Allah. Silakan Ustaz Naufal, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Johor sendiri turun padang kutip derma. Jadi kalau tuan-tuan Ketua Pemuda sendiri kutip, takkan tuan-tuan nak bagi RM10, paling kurang 50 malam ni, insya-Allah. Silakan. Ya, silakan. Itu tabungnya berjalan Jabatan Amal kita. Baik, tuan-tuan sekalian, teruskan menyumbang. Yang muslimat, yang muslimin, laki, perempuan, wanita, tua, muda, yang berdiri, yang duduk atas motor, yang duduk depan kedai Dobi, yang atas pentas pun boleh, atas pentas nak menyumbang. YB Badrul pun dah seluk poket. Saya tak pasti dia nak bagi apa, mungkin nak bagi handphone. Datuk nak bagi pantun nanti, insyaAllah. Datuk nak menyumbang pantun, boleh Datuk, tak ada masalah. Silakan petugas-petugas kita terus jalankan. Kita masih lagi menunggu tokoh yang disebutkan tadi, belum lagi sampai, sedang dalam perjalanan. YB Bad, ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengganjari pahala sebaik-baiknya kepada para penyumbang yang ikhlas. Bukan terletak pada nilai berapa sumbangan, tapi pada nilai keikhlasan untuk anda berikan kepada perjuangan. Baik, terima kasih pada semua penyumbang. Saya nak beralih atas pentas kepada YB Badrul Bakhtiar BB7. Kalau tuan-tuan tengok ketika beliau berkempen di Dun Gurun di Kedah, sebenarnya ketika pilihan raya negeri di Kedah baru ni, beliau bukan saja tertumpu di Dun Gurun saja, tapi YB Badrul Bakhtiar pusing satu Kedah untuk bertemu dengan para penyokong, terutamanya peminat-peminat beliau yang merindui beliau sebelum ini dalam arena bola sepak, khususnya bagi negeri Kedah. Waktu beliau bertemu dengan peminat, ada peminat yang minta beliau turunkan autograf tanda tangan, dan autograf beliau tu sangat special. Dia tulis simple saja, BB7. Itulah tanda tangan yang paling simple. Tapi saya nasihatkan pada YB Bak, jangan guna tanda tangan tu untuk sign buku cek. Orang boleh tiru sign tu nanti. Tak selamat nanti, kena ubah suai sikit. Saya rasa ada tanda tangan lain, itu sebagai satu signature yang biasa digunakan dalam kalangan peminat bola sepak. Baik, YB Badrul Bakhtiar dah berapa hari ada di Johor ni? Kalau tidak keberatan, mungkin boleh berkongsi dengan kita pada malam ni. Mic kita, bang. Okey. Hello. Ya. Saya sampai pagi tadi pukul 10.30 Pagi tadi 10.30. Akan berada di sini sampai hari apa? Sampai nombor 7 juga, 7 hari bulan. 7 juga, 7 hari bulan. Baik, YB Bak, daripada pagi tadi sampai malam ni, dan berdasarkan pemerhatian dalam media sosial, lapangan tadi YB Bak turun ke Pasar Malam. Pasar Malam. Apa respon pengundi dan apa perasaan, apa pesanan kepada pengundi di Simpang Jeram? Kenapa mesti menangkan Perikatan Nasional? Silakan YB Bak. Okey, pagi tadi saya berada di depan tu, dekat gerai-gerai tu. Okey. Dan saya menyantuni lah penduduk-penduduk situ dan peniaga-peniaga yang berhampiran. Sebelum tu YB Bak, di sini ni JDT. Ya. Sebelum ni dengan Kedah ni nampak macam tegang sikit.
Jadi adakah penduduk boleh terima kehadiran? Tak, yang tu sebelum ni. Okey. Yang baru-baru ni kita draw 3 sama. Dekat itu kita dah nampak lah. Ya, tu dia nampak tu. 3 sama 3 sama. 3 sama pun dah macam menang tu. Kita dah macam memang akrab lah selama ni Okey, pun. Tak ada baik. permasalahan. Jadi selepas itu saya bermain sepak takraw dengan sebilangan pemuda-pemuda di kawasan Muar ni. Dan petang tadi pula saya menyantuni peniaga-peniaga di pasar malam. Ya. Dan saya melihat feedback daripada peniaga-peniaga tu kebanyakan mengatakan bahawa harga barang sudah naik. Mengeluh. Ya. Jadi mereka pun ada berbisik lah. Bisik kat kita ni macam tolonglah. Dia kata tolong kami dan bantulah kami. Dan dari situ saya melihat dan saya mendengar, insya-Allah dengan gelombang sekarang ini dan kemenangan ini juga macam Dr. Mazri cakap tadi, bukanlah untuk kami di sini, untuk kita di sini. Kemenangan ini adalah untuk rakyat-rakyat yang ada di Malaysia ini. Jadi tuan-tuan, saya menyerulah pada 9 hari bulan ini kita pakat keluar ramai-ramai. Kita ajaklah saudara mara kita untuk tolong keluar mengundi. Kalau ada saudara mara kita yang masih lagi dengan parti sebelum ini, pujuklah. Pujuk dengan cara halus, jangan cara kasar. Jangan. Pujuk cara halus dan undi pada 9 hari bulan ni adalah menjamin masa depan anak-anak kita, masa depan kita semua, untuk kita meringankan beban orang-orang yang susah. Kita ni nampak susah, tapi ada orang yang lagi susah. Jadi saya menyeru di sini, di belakang sana, abang-abang, terutama pemuda-pemuda yang ada pada malam ini, tolonglah keluar mengundi pada 9 hari bulan ini. Allahu'alam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB Badrul Bakhtiar. Berikan tepukan. Cara bercakap macam dah lama dalam bidang pentas politik ni. Tapi itulah hasil didikan Yang Berhormat Datuk Seri yang disebutkan tadi, Datuk Seri Sanusi, dan beliau sendiri yang mempunyai hasrat untuk berkhidmat kepada masyarakat dengan lebih dekat. Itu satu kelebihan yang ada kepada para pimpinan kita. Dan tuan-tuan sekalian, saya tak mau saya nak ambil kesempatan malam ini juga untuk kita, sebenarnya YB Badrul Bakhtiar baru saja kehilangan ayahanda beliau yang tercinta pada minggu lalu. Dah 8 hari ya, dah seminggu 8 hari. Jadi tuan-tuan, malam ni kita hadiahkan pahala bacaan Al-Fatihah buat almarhum ayahanda YB Badrul Bakhtiar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga roh ayahanda beliau dan roh para muslimin dan muslimat diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih YB Badrul Bakhtiar. Saya nak beralih kepada YB Ustaz Hafiz Sabri. Datuk Mukarrabin, pantun tadi kita letak di hujung boleh? Di hujung penutup nanti kita bagi pantun sempoi punya. Baik, tuan-tuan sekalian, di hujung saya ni yang berbaju petak hitam putih ini, Yang Berhormat Ustaz Muhammad Hafiz Sabri, ahli Dewan Undangan Negeri Manjoy dalam Parlimen Tambun, satu-satunya DUN yang PN menang di dalam Parlimen Tambun. Itu satu sejarah. Tambun ini satu DUN dalam Bandaraya Ipoh, sama macam Al-Ustaz. Dan Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri juga adalah pengarah pilihan raya Pemuda Perikatan Nasional Malaysia, pengarah pilihan raya Dewan Pemuda PAS Malaysia, Ketua Pemuda PAS Perak, Ketua Pemuda Perikatan Nasional Perak, dan pernah menjadi pengarah unit komunikasi strategik Kerajaan Negeri Perak ketika era sebelum ini. Pengalaman beliau sangat banyak. Beliau bertemu dengan rakyat, dan saya suka selalu tengok Ustaz Hafiz Sabri ni, dia update kerja dia YB Bad di lapangan. Hari-hari dia akan tunjuk jalan berlubang kat mana. Dan pagi jalan tu berlubang, petang siap selesai macam jalan tu tak berlubang sebelum ni. Tu kehebatan Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri. Baik, YB Ustaz Hafiz Sabri, soalan. Pengalaman menjadi adun muda, servis kepada masyarakat pelbagai pihak,
Mungkin suasananya agak berbeza tadi YB Bat daripada Kedah, saya sendiri pun daripada Kedah. Dalam Bandaraya Ipoh, khusus dalam Parlimen Tambun, Ustaz Hafiz Sabri, agaknya kenapalah Don Manjui ini menang walaupun dalam Parlimen Tambun? Agaknya kenapa, Ustaz Hafiz Sabri? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang dihormati sahabat yang saya kasih, yang berhormat Ustaz Afnan, tuan-tuan yang berhormat, Ustaz Afnan ni bukan hanya moderator tuan-tuan. Beliau ni saya takut tuan-tuan salah dia punya profession ni. Tuan-tuan dia bukan host TV3, dia bukan host TV Al-Hijrah. Beliau lah ahli parlimen Al-Loq Start. Ya. Ataupun ahli parlimen Al-Loq Start tuan-tuan. Nampak macam ready nak balas balik tu kan? Ada. Sebab malam ni tengok dia macam bertukar. Bertukar jadi host pula tuan-tuan. Yang berhormat Ustaz Afnan yang saya kasih, berhormat BB7, YB Bat kita yang saya hormati, Kapten kita yang saya hormati, Datuk Mukarrabin yang telah banyak menceritakan pengalaman kepada kita tuan-tuan sekalian, kepada ayahanda Tuan Haji Ustaz Abdullah Hussein, Fadil Ustaz Naufal, Saudara Khidir, YB Dr. Mastura, rakan pengajian kami ni tuan-tuan. Saya dengan YB Ustaz Afnan ni kami master sekali di USM. Sama dengan YB Dr. Mastura. Dengan YB Dr. Mastura. Seperguruan, sesifu. satu kelas. Ya. Plan masing-masing nak buat PhD. Dr. Mastura dia dapat teruskan perjuangan buat PhD. Saya dengan YB Ustaz Afnan dalam perjalanan sampai hari ni tak sampai lagi. Tol pun tak jumpa lagi tuan-tuan. Ya YB dah. Hari tu kita plan nak buat PhD. Ya. Kita dengar Dr. Mastura siap dulu. Ya, memang selalu orang perempuan ni dia rajin. Dia rajin. Orang lelaki ni bukan malas. Bukan. Cuma perempuan lagi rajin, ya, tu je lah. Kita bagi laluan dulu. Tuan-tuan, ringkas cerita beginilah. Sebenarnya saya tak nak naik atas pentas, tapi dipanggil oleh sahabat saya Ustaz Afnan. Saya hadir di sini nak kongsi sikit pengalaman atau soalan yang diberikan. Ya. Kawasan saya ni kawasan Bandara Ipoh. Tuan-tuan kalau datang ke Ipoh, di situlah Bandara Ipoh, dan di kawasan tersebut kita dikelilingi 15 don yang semuanya daripada Pakatan Harapan dan DAP. So YB Ustaz Afnan, saya seorang-seorang di situ ni. Kalau saya pergi mesyuarat tindakan daerah, mesyuarat dengan MBI, mesyuarat dengan entiti kerajaan agensi ni, saya seorang-seorang berlainan dengan orang lain. Seorang-seorang dirilah pergi. Yang lain sini semua Pakatan Harapan merah ni. Saya seorang bendera Perikatan Nasional. Itu pertama. Di dalam kawasan tersebut ada Perdana Menteri, Ahli Parlimen Tambun. Di situ juga ada Menteri KPKT, YB Ngah Komeng. Dia Don Kepayang, sebelah Don Manjui, Don saya ni, sebelah Don saya. Di situ juga ada YB Siva Kumar, Ahli Parlimen Batu Gajah. Dan di situ ada kurang lebih 3 orang esko kerja negeri. Dan di situ ada 15 orang adun. Ringkas cerita tuan-tuan yang saya nak sebut di sini, Wakil Rakyat Perikatan Nasional daripada PN ini, dan khususnya yang mungkin disebut malam ni anak-anak muda lah. Saya YB Bat dan YB Ustaz Afnan, YB Datuk Kobi, insya-Allah lah akan datang mudah-mudahan dengan izin Allah. Tuan-tuan sekalian, maksud saya yang paling penting adalah performance. Ustaz, performance, politik hikmat, dan kita kurang bercakap, banyak kerja. Bercakap bila perlu saja. Bercakap bila perlu saja tuan-tuan. Dan saya sangat setuju dengan apa disebut oleh YB Bat tadi. Saya memang menjiwai apa yang beliau sebut. Dan kalau ingat sebelum pilihan raya baru ni, saya turun ke Gurun. Dan duduk berdua dengan YB Bat, sembang, dan YB Bat tanya, dia kata, Ustaz nanti kalau macam mana Ustaz buat kerja di sana. Saya pun ceritalah nanti akan hadapi sekian-sekian. Saya dah turun sikit ilmu YB, Ustaz Afnan. Tengok jalan, tebang pokok, KBSM, kenduri, beranak, bersalin, sakit, mati, dan meninggal dunia tuan-tuan. Empat benda ni tak boleh tinggal. YB Mansura pun walaupun YB wanita, tapi saya kira tak boleh tinggal benda ni. Dan itulah Wakil Rakyat Perikatan Nasional. Dalam kepala kami ialah khidmat dan hikmat. Memang tak boleh nak lena kalau kata dengar ada orang yang tak selesai, problem tak selesai tuan-tuan. Kita akan buat seboleh mungkin. Dan mungkin antara perkara yang paling penting yang ada kepada
Yang berhormat atau wakil rakyat daripada Perikatan Nasional ialah hubungan baik mereka dengan agensi kerajaan. Yang ni memang saya kira ada kepada kita. Tuan-tuan, dan inilah yang menjadi rahsia selama ini bagaimanakah khidmat yang diberikan oleh wakil-wakil rakyat Perikatan Nasional kepada masyarakat. Tuan-tuan di bawah sekarang ni masyarakat khususnya orang kampung, orang taman, dia orang tak minat politik yang melampau ni Ustaz. Pagi, petang, siang, malam politik tak habis-habis. Tuan-tuan tengoklah pentas malam ni saya tengok begitu cermat. Setiap pimpinan dan juga panel kita berucap. Berbeza dengan kalau 2-3 hari lepas tuan-tuan, kita mendapat berita yang sangat orang kata sangat menyedihkan. Saya sebagai alumni pasti, saya sebut sikit yang berhormat Ustaz Afnan. Saya ni alumni pasti. Isi saya alumni pasti. Kami ni dua-dua bekas pelajar pasti. Mengorak di pasti kau macam mana? Sudah pasti. Dua-dua ni bekas pelajar pasti, tuan-tuan. Dan sekarang ni bila saya dengar ucapan daripada rakan-rakan kita pada pihak sana, dia melabelkan dengan satu label yang sangat dahsyat. Dia boleh panggil pelajar pasti ni sebagai eko, tuan-tuan. Saya tak boleh nak terima, tuan-tuan. Dia sedang berdepan dengan jutaan alumni pasti yang ada hingga hari ini. Alumni pasti ni tuan-tuan, alumni pasti ni seluruh Malaysia ni berjuta sekarang ni. Berjuta tuan-tuan. Yang berhormat Syahir Sulaiman, ahli parlimen Bacok, juga merupakan alumni pasti. Tuan-tuan, nak sebut ramai ni, ramai, dan dia berdepan. Yang berhormat Dr. Masura, juga alumni pasti tuan-tuan. Kat sini pun ada berapa orang pasti tuan-tuan. Babi Kobin, Kobin, Datuk Kobin. Kemas tuan-tuan. Dia buat tak mengaku pula tuan. Dia dah pusing-pusing. Dia nak masuk tu pasti, tapi masuk jalan kemas. Tak apa. Tapi tak apa, dia jadi pasti juga ni. Pasti, Pasti. Tuan-tuan sekalian, gitulah ceritanya mudah. Politik hikmat dan kita politik kerja, bantu rakyat dan betulkan nawaitu kita, insya-Allah. Betul jalan kita, Allah Taala akan bantu kita. Wallahu alam. Oh, hebat. Ustaz Hafiz Sabri. Ustaz Hafiz Sabri, soalan? Ya. Okey, sebab tadi semua masing-masing ada dapat 2-3 soalan. Jadi Ustaz Hafiz tak adil lah tanya satu, ya kena tanya 2 ataupun 3 soalan. Sebelum kita nak penutup dan sebelum audiens kita nak bertemu dengan tokoh kita yang telah pun berada dalam kalangan kita, dia akan muncul selepas kita tamat program nanti. Tuan-tuan boleh beramah mesra dengan dia selepas ni, insya-Allah. Soalan Ustaz Hafiz Sabri. Tadi Ustaz Hafiz sebut kita adun ahli parlimen kena ada hubungan baik dengan agensi kerajaan. Adakah agensi kerajaan ni, pegawai-pegawai ni mereka menerima kehadiran kita? Sebab kita ni ialah adun, kalau Perak adun Pembangkang, Kedah adun kerajaan lah lain. Macam kami ahli parlimen Pembangkang sama. Macam mana setakat ni? Adakah mereka menerima, adakah mereka memberi kerjasama yang baik ataupun macam mana? Apa yang mereka mahukan kepada kita dan apa yang kita boleh bina hubungan? Sebab saya sebut macam ni sebab kebanyakan orang bila dia mempunyai tanggapan yang agak salah kepada pegawai-pegawai kerajaan. Yang berpolitik ni adalah parti politik, parti pemerintah. Tapi pegawai kerajaan tu tak buat salah, mereka hanya ikut arahan. Contoh anggota polis, dia hanya ikut arahan orang atas. Jadi adakah tindakan sebahagian rakyat bermusuh dengan agensi kerajaan itu, adakah tindakan itu tepat ataupun tak tepat? Ustaz Hafiz Sabri. Soalan yang sangat baik daripada Yang Berhormat Ustaz Afnan. Agensi kerajaan, pegawai kerajaan mereka lah pelaksana kepada setiap keputusan dibuat oleh kerajaan. Perkara paling penting, perkara paling pertama yang saya nak sebut di sini, saya sangat menghormati dan kita full respect kepada pegawai kerajaan Yang Berhormat Ustaz Afnan. Bahkan di Perak sendiri, saya sebut sini mungkin live, orang Perak mungkin banyak dengar, dan negeri-negeri pembangkang. Bahkan di parlimen sendiri, pegawai kerajaan di agensi kerajaan mereka sangat-sangat orang kata menghormati, mengiktiraf dan mereka ni memang profesional dalam tindakan. Ini benda yang paling kita kena akui. Dan rata-rata pegawai kerajaan di ketika ini, tuan-tuan sekalian, yang saya tengoklah rata-ratanya di kalangan orang-orang muda. Orang-orang muda, tuan-tuan. Orang muda ni lah yang sebenarnya, tuan-tuan, mereka membawa satu budaya baru dalam kerajaan, keterbukaan, kesaksamaan, dan mereka memberikan keadilan kepada semua wakil-wakil rakyat, tak kira datang daripada mana-mana parti.
Sebab itulah tuan-tuan sekalian saya sebut di sini, pegawai kerajaan ini menjalankan khidmat dan mereka punya tugasan. Malam ni tuan-tuan, abang-abang anggota kita di sini ramai yang datang malam ni. Malam ni saya kira ramai daripada semalam lagi, Ustaz. Ya. Semalam nampak tak ramai sangat, malam ni ramai tuan-tuan. Yang syok tu saya tengok mereka pun layan juga kita punya program ni tuan-tuan. Saya perhati juga. Terima kasih banyak pada abang poli bagi tepukan gemuruh kepada abang poli kita tuan-tuan. Terima kasih menjaga ketenteraman majlis kita. Terima Dan kasih. kalau saya nak claim juga, saya juga Anak polis. saya juga ialah anak Suami polis ke, anak polis ke, menantu polis ke macam mana? anak anggota polis. Anak anggota polis. Wah. Dan ayah saya Yang Berhormat Safnan, Ya. vet 69. 69 komando tuan-tuan. Tu dia. Jadi jiwa darah perwira tu kurang lebih lah dengan mereka ni tuan-tuan. Lebih kurang lah. Kurang Lebih lebih ayah komando tapi anak muka jambu itu ya. Ada cerita dari komando tuan tapi tak kesampaian. Okey. Mungkin doa abah dia lorong kat sini tuan-tuan. Okey, ya. Gitu. Jadi tuan-tuan, balik kisah tadi ialah kita kena faham betul-betul jangan bermusuh dengan pegawai kerajaan dengan agensi tuan-tuan. Mereka berkhidmat dengan profesional. Itu poin saya. Dan sebab itulah hari ini wakil rakyat daripada Perikatan Nasional kita dapat layanan yang sangat adil daripada wakil rakyat daripada pegawai kerajaan. Dan sekali tuan-tuan doakanlah supaya mereka boleh bergerak dengan baik. Dan saya faham wakil rakyat, saya faham ketika ini Yang Berhormat Safnan, pegawai kerajaan kita ni saya rasakan mereka tertekan. Ya. Ni kita kena akui lah. Betul. Tertekan. Mereka tertekan dan mereka tak happy. Buktinya tuan-tuan, data pelarian yang menunjukkan Perikatan Nasional mendapat undi yang sangat maksimum. Undi awal baru-baru ni tuan-tuan sekalian. Undi awal dalam kalangan penjawat awam. Undi awal dalam kalangan penjawat awam. Kalau PRU 15 tuan-tuan di Putrajaya, tempat Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin. Perikatan Nasional menang di Putrajaya. Putrajaya ini ialah orang kata komuniti dan pengundi itu majoriti penjawat awam. Ya. Maksudnya hari ini mereka memberikan kepercayaan kepada kita. Tuan-tuan doalah mudah-mudahan kita boleh kembali mentadbir negara, InsyaAllah. dan kita boleh berkhidmat dengan baik. Ya, dan kita boleh menyantuni pegawai kita dengan baik insya-Allah. Itulah Yang Berhormat Safnan. InsyaAllah. Ustaz Hafiz Sabri, akhir sekali sebelum kita dengar pantun daripada Datuk Kobin kita. Pesanan buat pengundi di Simpang Jeram ni, pesanan. Kenapa kena keluar mengundi dan kenapa kena pilih Perikatan Nasional? Terima kasih kepada Yang Berhormat Safnan. Pertama saya merayu kepada seluruh tuan-tuan perempuan, kepada ibu dan ayah, kepada seluruh orang kampung di Dun Simpang Jeram ini, kepada makcik-makcik, pakcik-pakcik, kepada seluruh anak-anak muda di dalam Dun Simpang Jeram ini, saya merayu sangat tuan-tuan supaya tuan-tuan perempuan memberikan undi kepada Dr. Mazri Yahya ini tuan-tuan. Saya merayu betul-betul. Tuan-tuan, saya tuturkan di sini nak dapat calon yang berkaliber macam ni. Ya. Tuan-tuan tak tahu bila lagi akan dapat di Dun Simpang Jeram ini. Allah Ta'ala takdirkan tuan-tuan. Allah tentukan Dr. Mazri Yahya menjadi calon kita di sini. Dan saya yakin insya-Allah beliau boleh membawa suara rakyat di Dun Simpang Jeram ini, dan insya-Allah tuan-tuan beliau akan membuktikan kesungguhan dan juga kemampuan beliau untuk mentadbir Dun ini dengan baik. Itu pertama. Ya. Pertama saya sebut sebab calon yang sangat berkualiti. Rugi kalau orang Dun Simpang Jeram ni tak beri sokongan kepada beliau. Itu pertama. Kedua tuan-tuan, kita kena tunjukkan isyarat yang jelas kepada Pakatan Harapan, kepada kerajaan di Putrajaya ketika ini, yang rakyat di sini telah pun muak dan telah pun orang kata bosan dengan keadaan yang sedang berlaku pada hari ini. Jadi tuan-tuan, tunaikan hak kita. Satu undi kita sangat berharga kepada Dun Simpang Jeram ini. Ya. Daripada orang yang selayak mengundi, anak muda undi 18 sampai kepada semua golongan sekali. Tu abang-abang tepi tu tuan-tuan. Tu yang naik tuan-tuan. Habis Safnan tengok tu. Angkat tangan sikit. Abang-abang semua. Tuan-tuan. Terima kasih. Ni semua pengundi ni. Simpang Jeram kan semua ni kan? Ya. Simpang Jeram.
main naik motor simpan jeram tuan-tuan. Tuan-tuan saya yakin insya-Allah Safnan insya-Allah Don Simpan Jeram ni kita akan menang insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Ikut kepada kita punya trend pengundian dan data yang kita ada insya-Allah tuan-tuan, sikit lagi kita akan menang di Don Simpan Jeram ini insya-Allah. Ya. Rata-rata 80% pengundi di Don Simpan Jeram telah pun ada keputusan untuk mengundi pada 9 hari bulan 9 ini. Betul kita tak tuan-tuan sekalian? Semua dah ada keputusan. Tinggal saya nak buang undi, mengundi Perikatan Nasional. Calon nombor 1 Dr. Mazri Yahya. Boleh ke tidak tuan-tuan sekalian? Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Takbir. Allah. Ya, biasanya itulah lawangan yang akan mengakhiri bicara yang dilontarkan oleh Yang Berhormat Ustaz Hafiz Sabri, seorang tokoh anak muda, adun yang muda daripada Manjoy dalam Parlimen Tambun. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita dah sampai ke penghujung program kita pada malam ni. Tokoh yang dimasukkan itu telah pun sampai. Dia akan muncul sebaik saja selesai tamat majlis malam ni, kerana beliau tidak mahu ada kontroversi dikaitkan dengan majlis sebab beliau tidak ada permit dalam berucap. Kita tak jemput dia berucap, tapi dia akan bersantai di restoran yang ada di sana nanti insya-Allah. Tokoh itu telah pun sampai. Saya akan sebut nama selepas Datuk Mukarrabin menyampaikan pantun penutup kita pada malam ni. Ya, silakan Datuk. Okey, tuan-tuan dan puan, terima kasih pada YB. Semua dah jadi YB, saya segan saya insya-Allah kalau YB ni banyak masuk. Ha. Yang berjaya pun YB juga. Okey. Tolonglah turun pada 9 bulan untuk mengundi Perikatan Nasional pada semua pengundi. Kita tahu apa yang berlaku ke depan. Kalau kita menang, akan ada satu perubahan besar di pucuk pimpinan kerajaan. Simpang Jeram tempatnya permai, banyak kawasan dan tempat makan. 9 hari bulan turunlah beramai-ramai. Jangan lupa undi perikatan. Ya. Pantun ni selalu pemimpin saya bercakap masa dulu. Ke Simpang Jeram pergi memancing. Kena merentas 47 jalan. Kalau pengundi tak mau lagi kena kencing, jangan lupa pantun Tok Mak Lan. Assalamualaikum. Referendum. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Perikatan Nasional. Perikatan. Takbir. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia pantun dia, simple tapi yang last sekali tu sebut Tok Mak Lan juga. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, terima kasih pentas anak muda pada malam ni merakamkan penghargaan. Terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Mukarrabin, yang berhormat Saudara Badrul Bakhtiar, yang berhormat Datuk Ustaz Hafiz Sabri, juga yang berbahagia Datuk Izlan Yusof yang terpaksa berada awal tadi, termasuk yang berbahagia Dr. Mazri Yahya yang akan kita nobatkan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram 99 nanti. Tuan-tuan sekalian, saya memohon maaf anda ada kesilapan, kekasaran dalam menguruskan ataupun mengacarakan forum ataupun pentas anak muda malam ni. Saya mohon maaf banyak-banyak. Dan tokoh yang dimasukkan itu yang akan bersamakan tuan-tuan pada malam ini, saat ini, ialah yang berbahagia Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan sekalian. Dia akan muncul selepas kita tamatkan program malam ni. Sama-sama kita sudahi program malam ni dengan 3 kali lawangan takbir dan 3 kali lawangan Perikatan Nasional. Takbir, takbir, takbir. Perikatan, perikatan, perikatan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jemput kepada para panel kita untuk turun ke bawah untuk